Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati mengungguli prestasi, salam penuh inspirasi, salam JPN Selangor terbilang. Mari kita mulakan kata bicara petang ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Syamuddin bin Ahmad, penolong PPD Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu daiman abada. Allahumma ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah. Rasa kesyukuran penuh kehambaan kami persembahkan hanya layak kepadamu ya Allah. Dengan inayah dan rahmatmu dapat kami menyusun pertemuan dalam bicara ilmu. Jom tulis kajian tindakan. Kurniakanlah ya Allah pertemuan kami dalam bicara ini dengan keberkatan dan limpahan rahmatmu, agar kami memperolehi manfaat dan kebaikan daripadanya. Seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang tidak engkau redai. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha melimpah ruah kasih sayangnya, kami pohonkan darimu, semoga pertemuan dalam taklimat ini kami kurniakan limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang berlandaskan wahyumu. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami pemikiran yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, dan kepastian dalam membuat keputusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat dan detik ini juga kami pohonkan ihsan-Mu agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat, semangat permuafakatan yang padu, dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik yang berdedikasi, bertanggungjawab dan mementingkan kebajikan anak-anak didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim dan semangat perpaduan di kalangan kami. Hindarkanlah diri kami daripada perasaan keji sesama sendiri, cemburu, buruk sangka, iri hati, meninggi diri, sifat malas lagi lemah, sifat alpa lagi pelupa, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menggagalkan hasrat membangunkan modal insan dan membina negara bangsa. Ya Allah, ya mudabbirul amri, limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu, agar kami menjadi generasi yang mencintai agama dan menegakkan syariatnya. Generasi yang mencintai bangsa dan memelihara kehormatannya. Generasi yang mencintai negara dan mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya ya Allah, bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang, gemilang lagi terbilang, selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Di saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu ya Allah. Memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kami sedar, kami akur, wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini. Lenyapkanlah wahai Allah yang maha berkuasa. Ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha berkuasa. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Berilah keupayaan agar kami menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan, kelemahan kami ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian-Mu ini ya Allah. Semoga semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, kami sedar banyak yang mahu Engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami ya Allah. Jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami, jentiklah hati kami agar kami sedar akan kehilafan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri dan dapat memperbetulkan kehidupan kami ya Allah. Allahumma dfa'annal wal bala wal waba, khususan al waba virus al corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zuhara minha wa ma batan am baladina haza khassah wa am buldana ammah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syamuddin bin Ahmad atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Para penonton yang dihormati, Tika dan saat ini para penonton yang kami raikan, kami santuni secara langsung bersama-sama saya Azrinah binti Almiras, penyelaras kajian tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, bersama-sama rakan setugas akan cuba untuk mengupayakan menelusuri dan juga menjelajahi kata bicara penceramah jemputan kita pada petang ini iaitu yang berbahagia yang berusaha Dr. Khairul Faizin bin Lokman, Timbalan Ketua Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, secara norma baharu hikmah pandemik dalam majlis bicara ilmu, jom tulis kajian tindakan. Baiklah para penonton, para pendengar yang kami hormati, lagi kami raikan adat dan adabnya kami mengalu-alukan kebersamaan yang berusaha Puan Roslina binti Abdul Ghani,
pegawai pendidikan daerah Hulu Selangor, ya, barisan timbalan-timbalan PPD, barisan para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, para pegawai jabatan dan juga pejabat pendidikan daerah, pengetua, guru besar, guru-guru, seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang menjadi penonton setia untuk meneruskan pencarian ilmu dalam hikmah pandemik ini. Baik, para penonton yang kami hormati lagi kami santuni, yang lazim kita lazimkan, yang dahulu kita dahulukan. Dengan penuh takzimnya, pihak majlis mempersilakan yang berusaha Puan Roslina binti Abdul Ghani, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Selangor, untuk menyampaikan ucap pertama. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Azrina selaku penyelaras kajian tindakan PPD Hulu Selangor. Yang berusaha timbalan-timbalan PPD Hulu Selangor, yang saya hormati penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Hairul Faizi bin Lokman, Timbalan Ketua Jabatan Pengembangan Profesional Keguruan IPG Kampus Ilmu Khas, guru-guru, rakan-rakan pegawai daripada JPN, daripada PPD dan sesiapa saja yang ada dalam media kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati, mengungguli prestasi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang ada di dalam wahana maya pada petang ini untuk kita berbicara, bicara ilmu. Jom tulis kajian tindakan. Bila bercakap tentang kajian tindakan ini, saya ni nak dikatakan pakar bukan pakar, tetapi saya orang yang biasa menguruskan lah. Mungkin saya lebih banyak kepada menguruskan sebagai penyelaras kajian tindakan di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor selama 6 tahun. Jadi selok-belok kajian tindakan ni memang sudah menjadi orang cakap kita punya makanan lah. Jadi pada hari ini saya sekali lagi lah ingin berterima kasih kepada Dr. Faizi kerana sudi berkongsi pada hari ini, kerana rata-rata kita lihat sekarang ini dalam keadaan pandemik, kita sekarang ini terpakai dengan normal yang baru. Jadi dah setahun lebih. Pada saya kita sepatutnya sudah tidak menjadikan ini sebagai isu. Kajian tetap dibuat dan tindakan tetap diambil. Jadi itu yang dikatakan sebahagian kajian tindakan. Jadi sebagai objektif kita katakan di Hulu Selangor, kita memang ingin mengupayakan guru-guru kita dalam menghasilkan kajian tindakan yang berkualiti. Ini adalah selaras dengan hasrat KPPM kita, iaitu sekolah berkualiti. Dan of course lah kita tahu kalau sekolah berkualiti bermaksud daripada guru berkualiti dalam menghasilkan anak-anak yang juga anak-anak kita yang berkualiti dan berketerampilan, melahirkan modal-modal insan berdasarkan kepada skop kerja kita. Jadi amalan dan pembudayaan ilmu di sekolah perlulah dilaksanakan, diteruskan di mana-mana juga, bukan sahaja di sekolah, kalau di sektor-sektor luar juga, apa-apa juga isu yang timbul perlulah diselesaikan dan diberi perhatian. Jadi kita perlulah fokus kepada apa yang hasrat kita sebenarnya. Kerana seperti yang biasa saya sebut, bilik darjah adalah nukleus pendidikan. Jadi dalam bilik darjah ada murid, ada cikgu, ada bagai-bagai bahan, ada bantuan mengajar, dan perkara-perkara yang berlaku itu adalah melibatkan interaksi antara berbagai-bagai sumber. Jadi kita memang tak apa kita katakan, kita memang pasti nyata akan ada banyak permasalahan, terutama sekali permasalahan dari segi pelaksanaan PDP itu, dan dari segi isu-isu dalam kelas, sama ada murid tak mendapat apa yang kita sampaikan, ataupun sama ada guru tidak betul-betul memberi apa yang sepatutnya diberikan. Jadi itu semua berlaku dalam ekosistem di dalam bilik darjah itu.
Ya, jadi kajian tindakan merupakan satu cara untuk kita menyelesaikan masalah dalam bilik darjah, dan kajian yang kita buat itu tidak semestinya lah ya mengambil kira satu kajian yang besar, ya satu sekolah atau satu bilik darjah, tidak semestinya. Ya, kita juga boleh mengambil dalam skala yang lebih kecil, fokus kepada apa tujuan utama kita nak menyelesaikan isu dalam bilik darjah itu atau isu dalam kita punya pembelajaran dan pengajaran. Jadi untuk kajian tindakan ini di peringkat Jabatan Negeri Selangor, Pendidikan Negeri Selangor juga sudah melaksanakan bertahun-tahun ya. Jadi biasanya apa yang kita laksanakan di peringkat PPD Hulu Selangor, kita membuat surat pelawaan ya kepada sekolah, kepada guru-guru untuk melaksanakan kajian, dan mereka akan menghantarlah, adakah diberi tarikh-tarikhnya ya untuk menghantar satu kajian yang dirasakan perlu dilaksanakan. Dan selain daripada itu juga saya yakin ya Puan Hazrina juga sudah memberitahulah ya kepada pihak-pihak sekolah, kita juga mempunyai mentor ya, kita ada guru-guru kita yang memang pakar, yang memang biasa ya membuat kajian-kajian dan mengambil tindakannya ya. Jadi dalam untuk kajian tindakan pada petang ini saya diberikanlah beberapa nama yang bolehlah kita rujuk ya sebagai pakar rujuk atau mentor bagi kajian tindakan di daerah Hulu Selangor, iaitu Cikgu Fazuhan Naili untuk subjek ekonomi dari SMK Ampang Pecah, ya, Cikgu Syarini binti Sabudin subjek bahasa Inggeris dari SK Rasa, dan juga Cikgu Rosli bin Abdul iaitu guru pemulihan dari SK Kampung Soeharto. Mereka ini adalah orang-orang yang pakar, adalah yang biasa melaksanakan kajian tindakan ya. Dan saya juga difahamkan untuk tahun 2020 PPD Hulu Selangor telah berjaya ya mengumpul 66 laporan kajian yang diterima, dan kita mempunyai hasrat lah ya untuk 2021 agar matlamat memastikan 67 sekolah menghantar sekurang-kurangnya 2 ya atau mungkin lebih kajian untuk kita membuat memilih yang mana yang lebih berkualiti ya, kerana kajian tindakan ini nanti akan dihantar ke jabatan dan diangkat ya. Jadi saya rasa hasrat kita itu adalah untuk memastikan pelaksanaan kajian tindakan itu dijadikan sebagai satu budaya dalam kita menyelesaikan isu di dalam bilik darjah. Jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir ya dalam wahana maya pada petang ini. So saya kembalikan ya, serahkan semula kepada moderator kita Puan Azrina untuk meneruskan acara. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Roslina binti Abdul Ghani, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Selangor, atas ucap tama yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah para penonton, para pendengar yang kami hormati ya, mari kita teruskan niat yang baik, hati yang baik, fikir yang baik-baik dan juga tindakan yang baik-baik. Jadi berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sinonim dengan bulan Mei, sambutan Hari Guru yang kita raikan di Malaysia ni setiap tahun, dan dalam tahun ini tahun yang kedua kita melaksanakannya dalam keadaan normal, kebiasaan baharu. Jadi bagi sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Selangor, kami begitu komited untuk mengupayakan, membudayakan dan melaksanakan amalan kajian tindakan ini untuk pihak-pihak sekolah ya, laksanakan dalam konteks kita melahirkan guru berprestasi tinggi, guru berkualiti, dan impaknya sudah tentu kepada kemenjadian murid secara holistik. Kami percaya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang mendengar ya dalam bicara ilmu ini adalah golongan sasar yang kami harapkan, insya-Allah. Baiklah, itu sebelum itu kami mohon untuk meminjamkan jari jemari tuan-tuan dan puan-puan ya, para penonton yang kami hormati, untuk like
dan juga share majlis bicara ilmu ini agar lebih ramai lagi yang di luar sana mendapat manfaatnya dalam konteks kita kata berbagi rezeki lah ilmu ni kan, dari segi ilmu. Dan kami alu-alukan dan juga kami raikan para penonton yang berada dalam ruangan maya kita ini untuk jika ada soalan yang ingin ditanyakan boleh tulis pada ruangan chat. Dan kami raikan lagi jika para penonton yang sudi meminjamkan indera dengar dan indera lihatnya menulis di chat tu dari sekolah mana, sama ada penyeraras kajian tindakan ke ataupun guru yang sedang buat kajian tindakan ke, agar bicara ilmu ini lebih semarak dan lebih mendapat manfaatnya. Itulah yang kita hasratkan. Baiklah, agenda bicara ilmu pada Tika dan saya ini kita teruskan dan alhamdulillah kita cukup bersyukur dan juga cukup berbangga dan juga cukup beruntung kerana kita dapat bersama-sama membawakan penceramah jemputan kita untuk bicara ilmu Jom Tulis Kajian Tindakan iaitu yang akan bersama sebentar lagi, iaitu yang berusaha Dr. Hairul Faizi Melokman, Timbalan Ketua Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah tanpa melengahkan masa, ayo kita pinjamkan indera dengar, indera lihat kita untuk bicara ilmu Jom Tulis Kajian Tindakan. Dipersilakan doktor. Boleh dengar suara saya Puan Azrina? Boleh dengar suara Boleh, jelas doktor. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada Puan Azrina. Saya seolah-olah berada dalam satu acara yang cukup besar rasminya. Sebab Puan Azrina ni memang terkenal dengan suara yang cukup sedap sebagai pengacara rasmi di PPD Hulu Selangor. Jadi aura tu ada kata orang. Bila dengar tu macam seronok sangat berada dalam satu majlis ilmu pada petang ini. Terima kasih kepada PPD, pegawai, timbalan-timbalan pegawai dan seterusnya kepada semua guru-guru terutama daripada Hulu Selangor dan juga kepada semua guru-guru yang ada di seluruh Malaysia pada petang ini. Saya dipahamkan tadi saya punya rakan-rakan WhatsApp ada dekat hampir 700 yang menonton pada petang ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam sesi perkongsian. Saya rasa saya bukan orang yang hebat, tapi kita boleh berkongsi bersama-sama untuk kata orang tu sharing pengalaman kita untuk kita buat jom. Apa yang cakap tadi? Kata pegawai PPD tadi tu bahawa buat kajian tindakan ini adalah satu proses untuk kita menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran, sekaligus kita dapat kata orang tu memberikan satu manifestasi kepada perubahan dalam pendidikan, insya-Allah. Baik, saya nak kongsikan bahan ini dulu. Saya tak ada ambil banyak masa, tapi kita akan cubalah untuk menyelesaikan sesi ini. Sebelum itu, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang kata orang tu masih lagi menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan sekarang ni kita bekerja dari rumah ataupun work from home. Saya lihat tadi ramai chat-chat tadi tu ada daripada guru-guru dari seluruh Malaysia dan ada juga guru-guru daripada sekolah saya dulu, SMK Bukit Sentosa Rawang, SMK Kuala Kubu Baru, Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. Itu semua sekolah saya belajar di Hulu Selangor. Kata orang tu sesi pada petang ini macam ibarat sirih pulang ke gagang. Sebab saya memang berasal daripada Hulu Selangor, tuan-tuan dan puan semua. Belajar di Hulu Selangor, mengajar di Hulu Selangor sebelum saya sambung belajar dan sebelum saya bekerja pada masa kini lah. Baik, jadi pada petang ini saya nak kongsikan, saya rasa mungkin ada yang dah pernah dengar sebab memang cerita saya ni asalnya sama je. Tapi selepas habis daripada siri ini, insya-Allah saya dan juga Puan Azrina ada berbincang sebelum ini, kita akan adakan siri yang kedua dan ketiga di mana apabila melihat siri ini, selepas ini akan ada sesi susulan iaitu cara untuk membina membuat proposal dan seterusnya menghasilkan satu kajian tindakan dan melaporkan pelaporan kajian tindakan. Biasa kita dengar ada orang bagi ceramah kajian tindakan, tapi mungkin dia tidak adalah step-step begitu. Tapi saya pun sedang buat kajian tindakan iaitu di mana saya cuba untuk membantu guru-guru di sekolah untuk membuat kajian tindakan. Jadi saya harap perkongsian saya ini dapatlah membantu tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya bagus dan sesempurna mana pun, tapi cukuplah sebagai satu perkongsian kepada anda semua. Baik, bila kita lihat sejarah saya dan kajian tindakan, saya nak menelusuri dululah. Okey. Tahun 2010 ketika itu saya mula mengajar dan juga posting di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa Rawang. Pada ketika itu pengetuanya ialah Tuan Haji Mat Jah bin Roslan. Kemudian jadi pegawai PPD, sekarang dah bersara. Jadi pada ketika itu saya kena cerita perkara yang benar. Saya kena paksa buat kajian tindakan sebab cikgu baru kan.
bila cikgu baru posting, kena paksa tu biasa. Faizi, buat kajian tindakan. Saya di sekolah orang panggil Hairul. Hairul, buat kajian tindakan. Kalau kau tak siap, kena. Itu biasa. Jadi saya teringat ada seorang kakak ni, saya tak nak sebut nama penuh dia lah, nanti saya sebut kemudian. Namanya Kak Zu. Kak Zu ni kata, Faizi, awak tu cikgu baru tahu. Kalau awak tak buat kajian tindakan, kalau awak tak buat, awak kena bagi tahu pengetua sendiri. Maknanya kena paksa. Soalan lagi, ini dulu ialah penyelaras kajian tindakan daerah iaitu Kak Nah. Kak Nah kata, Faizi cepat siapkan. Kak Nah tunggu ni. Walaupun pukul 1 pagi, kau kena siapkan juga. Jadi menyebabkan saya stres. Ini ialah permulaan di mana buat kajian tindakan. Sebab pada ketika itu tidak ada satu bahan rujukan, kaedah panduan. Hanyalah cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan yang membantu dan membimbing kita membuat satu kajian tindakan. Jadi kajian tindakan ni di peringkat awal memang saya kena paksa. Jadi tuan-tuan puan kena tunggu sesi saya ni sampai akhir. Okey, jadi kita ada Facebook kan. Bila ada Facebook ni kita dapat lihat di mana keadaan memori-memori kena paksa buat kajian tindakan tu memang cukup meruntun perasaan. Tak nak baca lah, kalau baca bersegan. Saya pernah kata di situ bahawa buat kajian tindakan ni boleh dapat naik grade ke, buat apa ke dan sebagainya kan. Jadi saya rasa macam benda tu mendatangkan tekanan. Ini peristiwa 11-12 tahun dahululah. Okey. Ni Asha Sapari ni ialah PT di PPD Hulu Selangor saya rasa. Dia cakap bawa Sabah Faizi, sah pun tak lagi, macam mana nak naik DG44. So benda ni ialah merupakan satu, kata orang tu, satu kenangan yang cukup indah di mana saya ni di peringkat awal memang nampak tak ikhlas di situ untuk menulis kajian tindakan, kena paksa. Okey, baik. Setelah 10 bulan ataupun lebih setahun dah begitu, barulah kajian tindakan tu siap. Jadi sangat lama sebenarnya kajian tindakan ni seperti kata pegawai PPD tadi tu, tak perlu lama pun dan tak perlu ramai pun sebenarnya. Tapi dulu tak ada ilmu, jadi siap pun lambat disebabkan keterpaksaan tersebut. Jadi itulah dia serba sedikit sejarah kajian tindakan saya. Saya rasa ramailah bila sebut sejarah tadi ni, semua orang pun hampir sama cerita dia. Kena paksa dan sebagainya. Tapi tak apa, itu yang saya nak ceritakan realiti dia. Tapi saya nak ceritakan apa yang seterusnya yang terjadi. Baik, bila saya sedar bahawa kajian tindakan ini susah sebenarnya kalau kita tak tahu cara. Tapi saya cuba untuk membina sebuah kaedah, iaitu katakan tadi jom buat kajian tindakan, membina kajian tindakan dengan menggunakan kaedah Faizi. Okey, macam mana nama Faizi itu ada? Faizi itu ialah nama saya sendiri, Harul Faizi bin Luqman. Dan kalau beberapa guru sedar dan tahu di Hulu Selangor dahulu, memang saya ada buat kaedah Faizi untuk buat karangan bahasa Melayu. Saya walaupun major dalam pendidikan moral, tapi bila posting sekolah tu kurang guru bahasa Melayu, jadi saya kena ngajar bahasa Melayu. So saya buat kajian tindakan pertama ialah bahasa Melayu, membuat karangan bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah Faizi. Jadi sekarang ni saya terfikir, saya cakap apalah sumbangan aku ni kan kepada masyarakat. Sudahlah, apa orang cakap tu, amal pun tak berapa banyak dan sebagainya. Jadi cuba saya fikir kaedah nak membantu guru-guru di sekolah buat kajian tindakan dengan cara yang lebih efektif lah, ataupun cara yang bersistematik membantu mereka untuk menghasilkan kajian tindakan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, buat kajian tindakan ni di samping kita nak menambah baik PDP, sebenarnya dia juga dapat membantu meningkatkan hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan murid. Apa lebih penting sebenarnya, dia dapat memberikan satu refleksi terhadap pengajaran kita. Sebenarnya tak perlu pun buat kajian tindakan ni terlalu bombastik. Asalkan kajian tindakan telah dapat diselesaikan, ianya ialah merupakan satu perkara yang cukup bermakna kepada pelajar-pelajar ataupun murid kita dan kepada diri kita sendiri. Jadi saya pun mengenalkanlah kajian tindakan kaedah Faizi. Okey, sedikit biodata lah. Saya bersekolah rendah di Tadika Sungai Buaya Rawang Selangor, Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya Rawang Selangor, Sekolah Rendah Agama Sungai Buaya Rawang Selangor, SMK Bukit Sentosa Rawang, kemudian menyambung tingkatan 6 di SMK Kuala Kubu Baru. Kemudian saya menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kemudian menyambung pengajian di peringkat sarjana, cuti belajar, HLP. Saya dapat cuti di SMK Bukit Sentosa. Kemudian saya menyambung pengajian di peringkat PhD, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu bersedikitlah. Yang lebih-lebih tu biasa je lah, anugerah-anugerah tu adalah banyak juga. Tapi anugerah yang paling besar yang saya teringat sekali ialah tahun 2012 di mana menang inovasi mewakili negeri Selangor di peringkat kebangsaan. Masa tu inovasi di peringkat kebangsaan, inovasi tu kajian tindakan lah, daripada kajian tindakan dihasilkan satu pembentangan dan masa tu ketika tu menang bersama dengan Cikgu Lee Sawim, guru peringkat dunia tu sekarang ni kan. Dan adalah beberapa kejayaan-kejayaan lain. Itu sebahagian daripada pengisian-pengisian lah. So hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebelum itu saya mohonlah semua ambil pen dan juga kertas. Sebab
orang cakap apa, bila kita dengar sambil kita tulis, kita akan lebih ingat. Kalau kita just dengar saja, rugi tau. Baik tuan-tuan dan puan dengar dan juga tulis. Sebab ada merangkumi 5 perkataan je. F, A, I, Z dan juga I. Okey. Jadi frasa F, A, I, Z dan I ini adalah merangkumi frasa fokus, ambil, idea, zahir dan juga implementasi. So kita akan terangkan satu persatu. Semua benda-benda inilah yang akan digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, para guru semua untuk menghasilkan kajian tindakan yang lebih bersistematik dan mudah di sekolah. Okey, kita pergi kepada perkara pertama ialah fokus. Okey, apabila kita nak membuat sesuatu kajian tindakan, pastikan kita fokus apa yang kita nak buat. Seperti kata pegawai PD tadi, Puan Azina tadi yang menyatakan bahawa tak perlu buat banyak besar-besar dan sebagainya pun. Jadi kita kena ada fokus. Pertama sekali, kita kena menentukan, decide apakah dia laluan yang tuan-tuan puan-puan nak buat. Sama ada nak buat dalam bidang pengurusan ke ataupun nak buat dalam bidang PDPC ataupun pengajaran dan pemudahcaraan. Kita tentukan. Sebab mungkin ada yang nak buat tu ialah daripada hal ehwal pelajar, hal ehwal murid. Ada yang nak buat tu daripada kurikulum, itu di bawah bidang pengurusan. Nak menyelesaikan isu budak-budak suka ponteng kelas, nak menyelesaikan isu budak-budak suka pergi ke tandas, mungkin itu di bawah bidang pengurusan, di bawah panitia, di bawah hal ehwal murid. Boleh buat bidang pengurusan, tetapi kebanyakan cikgu di sekolah buat dalam bidang pengajaran dan pemudahcaraan. So cikgu decide apa yang cikgu nak buat. Katalah contoh hujung ni saya buat, cikgu nak buat dalam PDPC, iaitu pengajaran dan pemudahcaraan. Laluan pertama, itu kena tentukan. Sebab ada orang nak buat kajian tindakan, dia tak ada fokus, dia pun tak tahu apa dia nak buat. Akhirnya bila tak ada fokus, tak tahu apa nak buat, so at the end, tak siap pun kajian tindakan tu dan tak ada pun kajian tindakan sebab tak dapat nak menentukan apa yang dia nak buat. So pertama sekali ialah laluan dia, fokusnya adalah laluan. Kedua, penghususan. Kalau tadi, hal ehwal murid ni besar. Ada tentang AJK keceriaan, AJK disiplin, AJK tandas, AJK kantin, besar kan? Jadi cikgu kena fokuskan bidang apa yang dilakukan. Sama juga dengan PDPC. PDPC besar. Kita tentukan subjek ataupun mata pelajaran yang kita nak buat. Katalah contoh, saya pilih tadi pertama laluan di PDPC. Penghususan dia ialah dalam subjek bahasa Melayu. Besar tak lagi? Besar. Sebab bahasa Melayu banyak. Ada merangkumi bahasa Melayu tingkatan 1, tingkatan 2, 3. Dalam bahasa Melayu tu pula banyak juga. Ada bidang, ada subtopik, ada kata kerja, ada macam benda lah kiranya kan. Jadi masih lagi besar. Jadi bila kita nak buat kajian tindakan, kita kena fokus dan akhirnya itulah yang kita akan buat kajian tindakan kita. Setelah kita khususkan, yang ketiga adalah kita kena menentukan tajuk apa yang kita nak buat. Katalah tadi cikgu dah pilih bahasa Melayu. Sekarang ni bahasa Melayu tu besar. Cikgu nak fokus tentang karangan jenis fakta je. Sebab bila cikgu tengok karangan jenis fakta ni ada isu ataupun masalah. Okey, bila karangan jenis fakta, karangan ni pun besar juga. Sebab dalam karangan jenis fakta ada pendahuluan, ada penutup, ada isi, ada huraian dan sebagainya. Cikgu boleh lagi skopkan tajuk kepada subtajuk lagi. So, dalam karangan jenis fakta tadi, cikgu nak buat pendahuluan. Jadi, kajian tindakan cikgu nak buat apa? Cikgu nak menyelesaikan isu membuat pendahuluan, sambung ayat atas ni, karangan jenis fakta bagi subjek bahasa Melayu dalam sebuah proses pengajaran dan pemudahcaraan. Nampak tak? So kajian tindakan cikgu nak buat pendahuluan je, nak pastikan budak-budak, murid-murid yang berada di dalam kelas tadi dapat menghasilkan pendahuluan yang bagus. Sebab kalau cikgu nak menanda paper budak-budak, kadang-kadang buat pendahuluan ni tak tentu hala, kadang tak tepat, tak betul. Jadi kadang tu ada yang bergaris-garis lah buat pendahuluan baru dan sebagainya. Jadi cikgu nak menyelesaikan isu pendahuluan, karangan jenis fakta dalam subjek bahasa Melayu, dalam pengajaran dan pemudahcaraan. Katalah tadi yang nak buat tadi ialah hal ehwal murid. Katalah subtajuk dia, menyelesaikan isu pelajar suka masuk ke tandas. Tajuk perkaranya iaitu isu waktu pertama sesi persekolahan, bidang dia di bawah bidang AJK, contoh kuasa disiplin saya pun tak tahulah macam tu di bawah hal ehwal murid. Nampak tak? Dia punya sub-sub tadi tu, hal ehwal murid, AJK tandas, keceriaan, isu suka buang sampah dalam tandas. Contohnya begitu. So nak menyelesaikan isu pelajar tak nak buang sampah dalam tandas. Itu kalau dalam bidang pengurusan lah. So maksud dia, bila kita dah fokus ini, kita akan dapat lihat apa yang kita nak buat dalam kajian tindakan. Kebanyakan cikgu dia tak ada fokus. So dia nak buat besar. Dia nak menyelesaikan isu membuat karangan
bahasa Melayu tadi tu karangan jenis fakta satu karangan, maka dia akan menjadi satu benda yang sukar. Jadi pastikan kita menentukan apakah dia fokus kita dan akhirnya kita dapat menyelesaikan isu tersebut dengan sempurna. Okey, sebenarnya kan walaupun katalah pendahuluan saja pun, tapi sebenarnya kalau cikgu dapat mengajar mereka untuk membuat pendahuluan yang baik ni tadi, dia sebenarnya dapat merubah banyak perkara yang lain sebenarnya dalam masa akan datang. Di mana dia tahu cara nak menulis ayat dan sebagusnya kan. Okey, katalah dalam tempoh tahun tu, setahun, 3 bulan cikgu buat pasal pendahuluan, 3 bulan lagi buat pasal huraian isi, dan akhir sekali 3 bulan buat lagi kajian tindakan untuk penutup. So dapat menggabungkan 3 kajian tindakan, pendahuluan, isi dan penutup. Gabung 3-3 tu jadi modul cikgu. Modul kajian tindakan membuat karangan jenis fakta. Jadi maksud dia bila kita nak buat kajian tindakan, pastikan ada fokus. Saya tak dapat nak komunikasi dua hala sebab saya nampak slide je. Kalau macam kita guna Zoom ataupun Meet tu, kita boleh Q&A lah. Saya rasa mungkin ada Q&A, tak apa, nanti Puan Azrina akan ujarkan ataupun sampaikan. Baik, selesai kepada fokus. Okey, selesai yang pertama. Saya harap semua cikgu yang berada dalam talian ni tulis apa yang saya buat ni. Ataupun print screen lah. Tapi kalau tulis lagi bagus sebenarnya. Okey, yang kedua ialah ambil. Apa dia ambil ni tuan-tuan dan puan-puan? Ambil ini ialah kita dah tahu tadi, kita nak fokus tentang karangan jenis fakta pendahuluan. So kita kena ambilkan apa isu-isu yang ada yang ingin dikaji oleh pengkaji dalam membuat kajian tindakan tersebut. Macam mana nak dapat isu tadi tu? Cikgu semua. Ambil ni tadi penting sebab isu-isu tadi itulah yang menyebabkan cikgu nak buat kajian tindakan. Kalau tak ada isu, macam mana, kenapa kita nak buat kan? Jadi kita kena ada. Okey, katalah contoh saya bagi gambar di sini. Ini ialah gambar di kawasan tandas di mana pelajar-pelajar membuang sampah yang banyak lah. Ni contohlah, bukanlah di sekolah kot, di mana saya tak pasti. Okey, jadi isu ini ialah di bawah apa? Bidang pengurusan, iaitu di bawah hal ehwal murid, AJK keceriaan contohnya. Isunya ialah menyelesaikan apa? Subtajuknya, menyelesaikan isu pelajar yang kerap membuang sampah dalam tandas. So macam nak dapat isu ni tadi? Kita dah dapat gambar dah kan? So kita senaraikan. Pertama sekali nak dapat isu adalah melalui refleksi pengajaran. Okey, bila cikgu mengajar, cikgu dapat lihat, pelajar ni lemah lah matematik, dia tak boleh nak menyelesaikan isu darab dan juga bahagi. Contohnya kan, jadi cikgu nampak lihat. So cikgu tulis dalam refleksi, melalui proses pengajaran pembelajaran semasa dalam kelas, saya lihat pelajar saya ni tak boleh nak menyanyi, tak boleh nak menyanyi dengan betul. Contohnya dalam subjek muzik kan, vokal dia tak jelas dan sebagainya. Ataupun dalam subjek PJ, pelajar tak boleh nak membuat UTDA, tak pastilah syllabus dalam PJ apa sekarang ni. Maksudnya refleksi ni ialah berdasarkan apa yang cikgu lalui, apa yang cikgu rasa dalam proses pengajaran. Saya rasa memang cikgu nampak. Sebenarnya kan tuan-tuan dan puan, kita ni ataupun cikgu ni banyak idea. Cuma kadang-kadang tu idea tu tak disimpan. Tapi ada yang kita dah buat. So pertama sekali nak dapat isu ialah melalui refleksi pengajaran. Ni saya rasa semua orang jelas. Yang kedua, contoh refleksi. Guru mengajar subjek pendidikan moral sering melihat murid gagal mengingati apakah jenis hak asasi manusia dalam bidang 5. Kesemua kelas diajar punya isu yang sama. Hal ini yang demikian guru perlu membuat kajian tindakan. Dia cerita pasal refleksi dia. Bila dia mengajar pendidikan moral, tajuk hak asasi manusia, budak-budak tak ingat tentang 5 hak asasi manusia ni tadi. Okey, kemudian nak dapat yang kedua, cara untuk mendapat isu ialah melalui pemerhatian. Okey, pemerhatian ini ialah cikgu lihat sendiri dalam sesebuah proses PDPC semasa murid rehat contohnya pada waktu pertama, dia dapat menimbulkan satu situasi real ataupun nyata tentang perkara tersebut. Katalah pada hari ini, macam tadi, cikgu hal ehwal murid, contohnya ketua guru disiplin kan, dia nak menyelesaikan isu pelajar suka masuk tandas pada waktu pertama. Macam mana dia nak dapat data isu tersebut? Mudah saja, tangkap gambar. Ataupun dia tulis catatan pada waktu pertama pukul berapa ramai orang, budak dan sebagainya kan. Jadi pemerhatian tu dia pergi ke situ dan melihat sendiri. Tapi saya percayalah kalau dia pergi ke depan tandas memang tak dapat kan. Mungkin dia boleh perhatikan daripada bilik yang jauh ataupun minta pelajar perhatikan ke dan sebagainya. Kalau kita ambil gambar boleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi bila kita nak buat pelaporan nanti kita kena tutup bahagian muka dia supaya tidak menjadi isu. Itu ialah yang kedua, melalui pemerhatian. Ataupun dalam kelas bila cikgu mengajar PDPC nak membuat karangan tadi kan. Bila nak buat karangan pendahuluan, cikgu punya exam, bila peperiksaan kan, cikgu dapat lihat budak-budak ni dia nak memulakan menulis lambat. Sebab dia macam mana aku nak buat pendahuluan ni, apa aku nak tulis. Kita nampak, jadi dalam pemerhatian kita nyatakan semasa guru menjaga peperiksaan pertengahan tahun, guru dapat melihat ataupun pengkajilah diri cikgu
murid tidak dapat bukan murid tak dapat, murid lambat untuk menulis pendahuluan karangan dengan baik. Dia macam termanggu-manggu kata orang macam blur je nak memulakan karangan. Jadi cikgu dapat lihat bahawa memang pendahuluan karangan tadi tu memang tak ada satu kaedah pun untuk mereka belajar. Ada kaedah yang diperkenalkan sebelum ni tapi mungkin tak ada kaedah yang lebih menarik. Sebab itu cikgu nak buat kajian tindakan. Ataupun tadi pemerhatian, pentadbir sekolah, ketua guru disiplin. Semasa pemerhatian pada waktu pertama sesi persekolahan, terdapat 20 orang murid berada di tandas pada waktu pertama. Sebab itulah ketua guru disiplin nak buat kajian tindakan menyelesaikan isu murid-murid tidak masuk ke tandas pada waktu pertama sesi persekolahan. Itulah maksud tadi, ambil isu. Isu tadi tu menyebabkan kita nak buat kajian tindakan. Okey, tadi pertama refleksi, kedua pemerhatian, ketiga apa? Ni contoh pemerhatian tadi, dia pergi tandas, dia tengok budak-budak, ni contohlah. Okey. Yang ketiga, boleh juga membuat melalui soal selidik, bagi borang. Ni kalau cikgu rajin lah. Contohnya cikgu dah mengajar subjek persamaan algebra ke, mengajar subjek sejarah ketamadunan dunia dan antarabangsa ke, cikgu dapat lihat mereka ni kurang faham. Jadi cikgu bagi soal selidik. Buat soal selidik ni tak perlu skala Likert 5 pun tak apa, buat ya tidak. Contohnya nombor 1, adakah anda faham tentang tajuk tamadun Islam, tamadun Asia? Ya, tidak. Soalan nombor 2, adakah topik berkenaan ni ya ataupun tidak? Buat begitu pun boleh. Ni kalau rajin lah, buat 10 soalan. Dan cikgu buat analisis. Soalan pertama menyatakan 76% murid menyatakan mereka memang tak faham langsung tentang tajuk tamadun Islam, tamadun Asia. Ini menyebabkan saya perlu buat kajian tindakan. Faham tak? Itulah dia tadi kan. Ataupun tadi pasal isu pendahuluan karangan. Cikgu bagi soal selidik. Apabila anda ingin memulakan penulisan pendahuluan dalam sesebuah karangan fakta, adakah anda menghadapi masalah untuk menulis ayat tersebut? Ya atau tidak? Dia tulis 100% pelajar kata ya, mereka menghadapi masalah. Jadi sebab itu cikgu kena buat kajian tindakan. Ataupun yang terakhir sekali adalah melalui analisis dokumen. Macam mana analisis dokumen ini? Apa-apa sahaja dokumen seperti buku, nota, kertas peperiksaan, ujian dan sebagainya, ataupun zaman sekarang semua dah menggunakan teknologi maklumat kan, Google Form, apa lagi, YouTube pun boleh YouTube ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu yang terbaru ni, sekarang ni kalau kita nak buat tesis tesis di peringkat PhD ataupun Masters ataupun degree, kan menggunakan APA, sistem rujukan kan. YouTube dah boleh diterima sebagai sistem rujukan untuk ditulis dalam tesis. Contohnya dalam sesi seminar sembang santai bersama dengan Dr. Hairul di PPD Hulu Selangor pada bilisan sekarang ni, beliau menyatakan bahawa apa-apa, anda boleh kod dengan apa yang saya cakap hari ini. Itu sebagai analisis dokumen. Dia melihat video, dia melihat apa dan sebagainya. Jadi kalau cikgu nak buat analisis dokumen, biasanya tengok daripada keputusan peperiksaan. Bila cikgu menanda karangan bahasa Melayu, apabila melihat bahagian pendahuluan, majoriti pelajar tidak dapat menulis pendahuluan karangan dengan baik, menyebabkan saya perlu melaksanakan kajian tindakan bagi menyelesaikan isu tersebut. Okey, jadi yang kedua tadi, pertama ialah fokus, kita kena tentukan apa kita nak buat. Kedua ialah ambil, ada 4 cara refleksi, pemerhatian, soal selidik dan analisis dokumen. Cikgu kena nyatakan, nak kena ambil 4-4 ke? Tak perlu. Kalau dapat 1 pun boleh. Ambil analisis dokumen dah cukup dah. Ada 2 lagi bagus, 3 lagi bagus, 4 pun lebih, lagilah tambah bagus kan. Jadi yang kedua ialah ambil isu. Jadi isu kena ada. Sama juga macam cikgu nak sambung belajar kan di peringkat master, PhD, tesis dan sebagainya. Dipanggil sebagai problem statement, penyataan masalah. Kenapa cikgu nak buat kajian? Sama juga dengan kajian tindakan. Kenapa nak buat tentang isu menulis pendahuluan karangan tadi? Mesti ada sebab-sebab dia. Kenapa nak buat isu tentang nak menyelesaikan isu budak-budak datang lambat ke sekolah? Budak-budak suka masuk ke tanda ke sekolah. Mesti ada sebab dia. Macam mana sebab tadi tu? Ialah melalui pembuktian daripada keempat-empat cara tadi tu. Refleksi, pemerhatian, soal selidik dan analisis dokumen. Pilih salah satu ataupun lebih baik. Selesailah perkara yang kedua, ambil isu dia. Yang ketiga adalah idea. Ini ialah merupakan satu perkara yang kata orang paling susah nak dibuat. Sebab idea tadi ni bukannya satu perkara yang kata orang boleh keluar sekarang. Masa saya buat kajian tindakan pertama tu, nak buat karangan pendahuluan kaedah Faizi tu, saya tak ada idea tau tuan-tuan dan puan-puan. Memang tertekan lah. Saya rasa idea inilah punca yang menyebabkan ramai guru yang tertekan dan sebagainya kan. Tapi percayalah seperti yang saya katakan tadi, apabila cikgu mengajar, kadang-kadang cikgu rasa benda tersebut, benda yang boleh selesaikan, itu ialah kajian tindakan.
Cuma ramai cikgu yang tidak dokumentasikan. Sebab itulah saya sekarang ni sedang mengajar tuan-tuan dan puan-puan cara nak mendokumentasi dengan baik selepas siri-siri yang akan datang. Okey, jadi idea tadi tu kalau saya dapat idea, contohnya macam saya masa nak buat correction PhD masa naik kereta, saya terilham, saya cakap, cara nak menyelesaikan macam ni. Jadi saya terus ambil telefon, saya terus buat voice hantar kepada isteri saya. Supaya dia, bukannya dia nak baca, tapi isteri saya pun dah tahu dah bahawa itu ialah idea untuk saya gunakan ataupun saya simpankan supaya benda tu tak terlepas pandang. Kita boleh dengar balik pada masa akan datang. Jadi saya percaya semua guru ada idea yang spontaneous. Okey, cara nak dapat idea ni, pertama sekali ialah idea spontan. Benda yang sering kali cikgu lakukan, perkara-perkara spontan yang kadang-kadang dapat menarik minat murid. Betul lah, perkara ini ialah perkara spontan. Seperti ceramah-ceramah yang pernah saya berikan sebelum ni kepada ramai-ramai guru di luar sana. Berderet kajian tindakan ni, sekarang ni saya rasa ramai yang tengah nak buat pun, nak submit. Ada PPD Selangor, PPD daripada Sabah Sarawak, Johor, banyak yang panggil sekolah-sekolah dan sebagainya. Sebelum ni sekolah Taman Bunga Raya, SMK Taman Bunga Raya pernah menjemput saya juga. Okey, jadi perkara pertama ialah idea spontan. Ada seorang cikgu di sekolah, guru disiplin, dia pergi ke kawasan perhimpunan, dia bawa rotan. Okey, mana yang pernah dengar cerita ni lah. Bila dia bawa rotan, dia berjalan. Bukannya dia nak rotan pelajar, dia bawa rotan tu memang macam kata apa, guru kan ada yang diberikan surat kan, kelayakan bawa rotan. Bila dia berjalan, rotan tu terhentak-hentak dekat dataran perhimpunan tu kan, ada macam batu-batu, marmar dan sebagainya. So bila dia jalan bawa rotan, budak-budak senyap. Dia macam memberi satu kesan psikologi di mana pelajar-pelajar akan senyap bila dengar bunyi rotan. Tapi bukanlah rotan tu dihentak-hentak kuat, dia macam seolah-olah rotan tu berjalan slow. Jadi kan cikgu ni buat kajian tindakan, dia minta guru-guru yang ada rotan tadi tu dibawa, yang dapat surat untuk memegang rotan, mereka berjalan di kawasan perhimpunan sambil bawa rotan tadi tu. So tak perlu pun nak marah, tak perlu pun nak menjerit kat perhimpunan, pelajar-pelajar semua senyap di dalam kawasan perhimpunan. Itulah dia kajian tindakan. Satu proses untuk menyelesaikan isu yang terjadi, untuk mengatasi isu-isu yang terjadilah, wujud dan sebagainya. Itu satu kaedah, kata orang tu ialah idea spontan yang cukup, kata orang tu boleh diguna pakai dalam sesebuah proses kajian tindakan tadi tu. Okey, jadi kalau cikgu rasa idea spontan tadi, ikutlah cara saya. Rakam terus, hantar kepada siapa-siapa, isteri ke, anak ke, siapa-siapalah, ataupun tulis ataupun catatkan nota. Macam saya tak suka nak menulis, saya hantar je dalam voice. Okey, itu perkara pertama, cara nak dapat idea. Walaupun sebenarnya cara yang saya kongsikan ini bukanlah cara yang terbaik, tapi ini sekurang-kurangnya memberikan satu, orang cakap tu, buka minda lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, yang ketiga ialah aktiviti uji cuba. Ini biasa ramai orang buat. Cuba hari ni, selesaikan besok. Cuba hari ni, selesaikan besok. Cuba hari ni, selesaikan besok. Yang dirasakan sesuai bagi mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Okey, saya dulu pernah uji cuba. By the way, sebenarnya kajian tindakan yang saya sekarang dah buat kajian tindakan ni, sebenarnya ajar tuan-tuan perempuan kan nak buat kaedah Faizi ni. Dah melalui proses hampir 2 tahun, 2 ke 3 tahun. Ada cikgu tim saya daripada sekolah sekolah country home dulu, sekarang dah sekolah country home lah cikgu tu. Jadi bersama-sama kami bina sebenarnya kaedah ini. Jadi kami cuba-cuba untuk menambah baik proses tadi tu. Jadi proses aktiviti uji cuba ini memang kerap perlu dilakukan. Cikgu rasa sesuai ke tidak nak menyelesaikan isu kepada pelajar-pelajar tersebut. Macam saya dulu kan mengajar di peralihan, masa di Bukit Sentosa saya posting. Saya mengajar di peralihan. Okey, pelajar peralihan ni ramai tau. Kemudian dipecahkan kepada 2 kelas. Kalau cikgu sekolah Bukit Sentosa tahulah isu tersebut, jadi pecah kepada 2 kelas. Saya mengajar, saya jadi guru kelas peralihan 2, kelas peralihan 2 ataupun Sentosa 2. Okey, jadi dalam pelajar Sentosa 2 tadi ni, pelajar-pelajarnya memang majoriti lah pelajar India, pelajar Cina sedikit. Jadi saya masa tu baru posting kejutan budaya. Walaupun saya ialah degree dalam pendidikan moral, tapi tidaklah terlalu ramai. Jadi terlalu ramai. Jadi saya macam ada sedikit tekanan perasaan sedikitlah di peringkat awal. Jadi saya cakap macam mana cara untuk saya ni nak dekatkan diri saya dengan pelajar-pelajar saya. Jadi kan apa tuan-tuan nak tahu, saya belajar lagu Tamil saya hafal beberapa lagu Tamil. Saya kalau boleh saya nyanyi ni, kalau cikgu Tamil respon boleh lah betul tidak, salah ke tidak pronunciation dia. Kalau sebutan tu dalam bahasa Tamil tu ada beberapa lah sebutan-sebutan yang saya hafal. Kalau dia cakap gunde, dia cakap kau cakap aku gemuk Jadi dia takut sebab gunde tu gemuk.
Lepas tu banyaklah bahasa Tamil yang saya hafal. Ane vone katla ke. Tenade. So banyaklah yang verb pronunciation dalam bahasa Tamil yang saya hafal, yang cuba saya praktikkan untuk saya dapat rapat dengan mereka ni tadi di dalam kelas semasa peralihan tadi tu. Jadi kan dari di situ baru kita sedar bahawa apabila kita ni dapat, kata orang tu, mengambil sedikit hati dengan memahami bahasa dan sebagainya, mereka rapat dengan kita sebab mereka dah sekolah lama tau, di sekolah kebangsaan Tamil, SJK Tamil, SJKC. So mereka mungkin tak dia berada di luar lingkungan. So mereka mungkin terkejut sedikit dengan jumpa dengan saya ni. Mungkin cikgu Melayu kan berbeza sedikit. Jadi saya cuba untuk mendekati mereka. Sampai sekarang kata orang tu memang student saya tu masih lagi menghubungi, masih ada dalam WhatsApp dan juga Messenger, beri ucapan hari guru dan sebagainya. Jadi maksudnya aktiviti uji cuba ni tadi ialah aktiviti yang kita rasa kita perlu selesaikan perkara tersebut, dapat ke tidak. Jadi saya cuba tadi, mula-mula saya cuba dengan macam rapat dengan dia dulu, tapi macam tak jadi. Kedua, saya macam marah-marah tak jadi sebenarnya untuk mereka dekat dengan kita. Akhir sekali saya cuba jadikan dia sebagai kawan dan saya cuba untuk belajar dalam bahasa Tamil beberapa perkara dan cuba untuk menghafal beberapa perkataan-perkataan dan sebagainya. Akhirnya memang rapatlah hubungan tu. Dan by the way, sampai sekarang pun saya tak ada student Melayu, susah nak jumpa, kecuali saya pernah ajar budak-budak debat. Jadi student saya memang Cina dan juga India. Sekarang Sabah Sarawak lah sebab mengajar di IPG kan. Dan cikgu cuba buat uji cuba tadi tu, menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Okey. Inilah yang terjadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning. Kawan saya Puan Syabita, beliau merupakan guru disiplin terbaik di negeri Selangor. Apa yang sekolah tu buat, mereka buat uji cuba di bawah kajian tindakan pentadbiran, iaitu pentadbiran lah, di mana di bawah panitia hal dewan murid, di bawah hal dewan murid, di bawah aktiviti disiplin, mereka nak selesaikan isu pelajar ataupun murid yang masuk lewat sekolah lewat. Dia suka lepak di kedai-kedai di luar-luar. Di Kota Kemuning tu, di sebelah tu banyak kedai, jadi mereka datang sekolah lambat. Apa yang dibuat, mereka telah bergabung dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Bagus jadi mereka bergabung antara kerjasama tadi tu. Mereka telah memasang loceng di setiap kedai-kedai yang berada di dalam kawasan tepi sekolah tadi tu. Jadi apabila bila pukul 7.20 macam tu, lebih kurang 10 minit sebelum ni, loceng tu akan dibunyikan. Jadi semua kedai-kedai yang berada di mana? Di kawasan tadi tu akan perasan lah kalau loceng dibunyi, budak-budak masih lagi pakai uniform berjalan-jalan kat kedai, mereka akan rasa serba salah. So kajian tindakan ini diangkat sebagai kajian tindakan berkenaan dengan disiplin yang sangat bagus dan dia dapat menyelesaikan isu budak-budak datang lewat ke sekolah tadi tu, zero datang lewat. Jadi itu ialah salah satu contoh kajian tindakan yang memberi makna kepada kehidupan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kajian tindakan ni tak ada kaitan dengan pendidikan, apa benda dalam kehidupan kita pun bertindak juga, betul tak? Contohnya hari tu kita nak masak ketupat, tiba-tiba ketupat kita tak jadi, kita pun cubalah nak mengubah ini dan sebagainya. Itulah tindakan. Dan ada tak kesan bila kita ubah tadi? Ada. Sama juga dalam sistem pendidikan. Bila kita uji cuba, kita mengubah satu perkara, dapat menyelesaikan, itu adalah satu perkara yang cukup membanggakan. Kalaulah benda tersebut dapat menyelesaikan perkara yang cukup memberi makna kepada murid tadi tu, memberi kesan kepada diri dia, itu ialah merupakan pahala yang cukup besar sebenarnya cikgu, dan dia boleh membawa harta akhirat yang cukup bermakna kepada murid-murid tersebut. Saya dulu ada seorang student saya tu, kalau tak salah saya sebut je lah nama dia, Amin Ramli. Amin Ramli ni, dia baru-baru ni saya jumpa. Dia bukanlah pelajar yang hebat dan cemerlang, tapi saya cuba untuk mengasah bakat dia dengan meminta dia masuk dari segi seni suara ataupun orator, pidato, bahas, debat. Jadi saya nampak di situ pengembangan dia dari segi cara berfikir dia dari peringkat darjah tingkatan 1 sampailah tingkatan 5 cukup besar. Sampailah Amin ni macam tak nampaklah potensi dia untuk maju jaya tau di peringkat sekolah. Kata orang tu macam dia pelajar-pelajar yang lemah sebab dia kelas yang akhir tau. Tetapi saya nampak potensi dia tu bila saya melatih dia untuk berpidato, berdebat dan sebagainya, otak dia pun berkembang tau. Sama juga dengan orang main chess. Cikgu Zul dari sekolah Bukit Sentosa ataupun cikgu siapa tahu di Taman Bunga Raya dia buat chess tu, anak-anak dia dilatih untuk main chess daripada kecil. Itu ialah aktiviti uji cuba. Sebab dia cakap bila dia berlatih main chess tadi ni, otak kanak-kanak akan berkembang. Automatically dia akan merangsang pemikiran dan sebagainya. Akhirnya ialah merupakan satu kesan yang cukup besar baik kepada anak-anak beliau. Sama juga dengan aktiviti yang cikgu buat. Kalau benda tersebut memberi makna, maka ianya adalah satu ganjaran pahala yang cukup besar.
Okey, yang kedua ialah banyak pula cakap pasal cuba. Ketiga ialah inspirasi idea. Nak dapat idea ni tadi. Daripada mana idea ni dapat? Daripada idea orang-orang lain. Macam saya cerita tadi, di peringkat awal saya tak ada idea nak buat kajian tindakan. Tiba-tiba Mohda datang Mohda datang ke SMK Bukit Sentosa ajar matematik. Saya duduk jauh je dengar. Sebab mengajar matematik kan, saya bukan mengajar matematik. Bila saya terfikir, saya cakap, apalah aku nak buat? Lepas tu saya cakap, Mohda ni guna nama dia kan? Why not aku guna nama aku? So saya pun gunalah nama saya, Harul Faizi bin Luqman, untuk membuat kajian tindakan. Okey, WhatsApp masuk ambil gambar. Okey, buat kajian tindakan menggunakan nama Faizi untuk membuat karangan pendahuluan. Jadi maksudnya cikgu, kalau cikgu hari ni dengar satu conference yang berada di New York ke, sekarang semua dah guna online kan, New Zealand ke, Japan ke, Afrika ke dan sebagainya, whatever, daripada mana-mana tempat, cikgu dapat lihat apa yang orang tu buat. Cikgu sebenarnya boleh ambil inspirasi idea dia dengan syarat dalam penulisan kajian tindakan nanti kena memberikan kredit. Idea berkenaan dengan intervensi bla 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 ini diambil daripada pembentangan conference apa-apa oleh sesiapa. Namun begitu, dalam pembentangan beliau menggunakan aplikasi Kahoot dan juga menggunakan aplikasi Google Classroom dalam proses pengajaran. Tetapi saya telah mengubah dengan menggunakan apa? Kalau digunakan Kahoot, cikgu mungkin boleh guna Quizzes. Kalau digunakan Google Classroom, cikgu menggunakan Zoom. Faham tak? Nampak tak? Ada idea tadi tu betul daripada orang tu, tapi jangan ambil bulat-bulat. Kita ubah perkara yang lain sama dengan dia lebih kurang, tetapi untuk mata pelajaran yang kita ajar. Itulah namanya inspirasi daripada idea-idea orang lain. Tak salah. Macam tadi, Mohda buat matematik, guna nama dia. Saya buat bahasa Melayu, guna nama saya Faizi. Inspirasi daripada Mohda tadi tu. Cikgu dapat lihat orang tu menggunakan Instagram dan juga Twitter. Saya nak gunakan YouTube dan juga menggunakan Tumblr ataupun menggunakan Twitter untuk membuat kajian. Boleh, tak ada masalah. So, inspirasi idea ni boleh dibuat tetapi perlu ada meletakkan kredit kepada idea asal seseorang tadi tu. Tidak menjadi masalah. Jadi itulah sebenarnya sedikit sebanyak tentang inspirasi idea. Saya sangat mengkagumi satu kajian tindakan yang dibuat oleh rakan saya dulu yang juga sifu ataupun mentor saya, Ketua Panitia Pendidikan Moral SMK Bukit Sentosa, Puan Suzila. Okey, saya rasa tuan-tuan puan semua berada di rumah kan, dan juga berada di depan handset masing-masing. Angkatlah tangan 5 jari ni. Ini ialah idea daripada Puan Suzila. Okey, sama-samalah kita lihat bagaimana idea yang Puan Suzila buat ni sangat hebat Okey, ada 5 jari, semua angkat 5 jari. Jari pertama tu ialah ibu bukan ibu, sorry. Itu ialah jari apa? Yang bulat ni. Ini ialah ibu jari Okey, ibu ini ialah seorang apa? Ibu ialah seorang perempuan, kata budak. Lain, tukar. Apa lagi selain daripada perempuan? Wanita. Yes, betul. Jadi hak pertama, hak manusia ialah hak wanita. Jari tunjuk. Okey, bila tunjuk, siapa yang suka bagi arahan? Selalu bagi arahan tu abah, ayah. Ya ke? Kalau awak dekat tempat lain, siapa yang bagi arahan dekat sekolah ni? Pengetua lah, sebab pengetua dia selalu bagi arahan dekat perhimpunan. Okey, pengetua. Pengetua tu siapa dengan cikgu? Dia macam apa? Macam ada hubungan pekerjaan lah. Dah nampak dah. So hak kedua ialah hak pekerja. Macam tu kan. Yang ketiga, bila buat macam ni, semuanya akan kata lucah lah dan sebagainya kan. Suka budak-budak. Sebab ni ngajar subjek moral kan. Orang suka. Bukan belajar peralihan kan. Sajalah ngajar peralihan hari tu. Jadi ni jari hantu. Hantu terbang. Dia terbang tak ada apa. Terbang tak ada kaki. Siapa yang tak ada kaki? Orang kelainan upaya. Kemudian yang ni jari yang keempat. Sekarang ni semua orang pakat beli. Apa benda? Selalu orang pakai kat sini. Cincin. Cincin beli kat mana? Beli kat kedai. Awak sebagai apa? Pembelilah cikgu. Tinggi lagi sikit ayat. Tinggi lagi sikit. Pembeli. Tak ada. Tinggi lagi. Apa dia? Pengguna. And then last but not least, very small, yang paling kecil. Dalam keluarga siapa yang paling kecil? Ni semua ramai dapat jawab. Iaitu kanak. Jadi idea ini ialah satu idea kajian tindakan yang cukup bermakna. Bila saya ajar dengan pelajar-pelajar saya, sampai sekarang semua orang ingat. Malah dia orang lagi hebat daripada orang-orang kebanyakan awam. Dia orang boleh ingat hak asasi manusia yang asas perlu diingati dalam pendidikan moral. Sekarang dah tak adalah, silibus ni dah dimasukkan tajuk ini, nilai ini dah tak ada, dulu ada. Okey, ada 5 hak asasi manusia, wanita, pekerja, OKU, pengguna dan juga hak untuk kanak-kanak. Nampak tak? Inilah dia kesan kajian tindakan. Nampak simple tapi dia cukup bermakna. Dan kalau cikgu praktikkan dan hafal semua benda-benda tadi ni, bila cikgu bekerja, bukan cikgu lah, murid-murid bekerja, dia terfikir, aku sebagai pekerja, aku ada hak rupanya. Aku sebagai pengguna, aku ada hak rupanya kena tipu, beli barang dan sebagainya kan. Itulah dia kesan kajian tindakan. Ni contohlah nak membina idea. So kita dah selesai frasa fokus, ambil isu,
idea kan. Sekarang kita nak pergi kepada frasa yang keempat, iaitu zahirkan. Okey, bila sebut zahirkan, inilah yang sedikit berat untuk cikgu buat, iaitu melakukan documentation ataupun dokumentasi dalam penulisan dia, penulisan cikgu semua. Okey, sebenarnya dalam penulisan kajian tindakan ni banyak cara ataupun banyak mazhab lah bagi saya secara mudah dia. Ada orang kata begitu, ada orang kata begini. Bagi saya peganglah matlamat cikgu, iaitu cikgu nak buat kajian tindakan tu ada isu dia, ada intervensi ataupun idea yang cikgu nak perkenalkan, dan akhir sekali ada penyelesaian yang cikgu dapat lakukan. Pegang perkara tersebut. Dari segi format pelaporan tu nanti kita boleh ubah-ubah mengikut kepada kehendak penganjur. Contohnya macam PPD mungkin ada template dia, JPN ada template JPN, KPM ada template KPM, masuk pertandingan di peringkat antarabangsa luar negara ada dia punya kaedah dia. Jadi tak apa, sekarang ni pegang. Jadi kalau saya nak ajar secara mudah, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan ikutlah model kajian tindakan. Sebenarnya banyak model, tapi saya suka ambil Chemist Med Target sebab dia simple dan juga mudah. Bila orang tanya, you buat kajian tindakan salah. Cakap mana boleh salah? Sebab saya buat model kajian tindakan mengikut Chemist dan Med Target. Ada individu yang kita jadikan stand untuk kita berdebat kalau dipersoalkan nanti. So bila kita nak menulis kajian tindakan, kita ada 4 gelungan ataupun 4 langkah yang perlu cikgu buat. Pertama sekali ialah merancang. Okey, macam mana merancang? Merancang tadi tu ialah benda-benda yang saya dah ajar tadi. F, A dan juga I. Okey, kita merancanglah. Contoh macam gambar ni tadi kan. Fokus dia ialah di bawah panitia, di bawah bidang pentadbiran, hal ehwal murid, AJK keceriaan ataupun AJK tandas. Isunya ialah untuk menyelesaikan isu pelajar suka buang sampah dalam tandas. Itu cikgu punya isu. Kemudian cikgu rancang pula nak menyelesaikan isu tadi tu melalui idea. Apa idea dia? Program tangkat, program tandas angkat ke, program no shoes ataupun NOSH. Jadi kita kena buat objektif kita. Kenapa kita nak selesaikan isu tadi tu melalui perancangan kita? Nak tingkatkan tahap kebersihan tandas, nak meningkatkan apa-apa dan sebagainya. Ini ialah proses merancang. Okey. Ini akan termuncul apabila cikgu kena siapkan F, A dan I tadi. Baru ada proses yang keempat tadi ni, iaitu zahirkan. Pertama merancang. Kedua bertindak. Apa dia maksud bertindak? Bila dah kita ada rancangan, contoh macam tadi kan, nak menyelesaikan isu pelajar suka buang sampah dalam tandas, cikgu kena bertindak untuk menyelesaikan berdasarkan idea tadi. Katalah idea tadi cikgu pilih ialah program ideanya ialah program tandas angkat. Apa tadi? Nama pun lupa. Tangkat, tandas angkat. Cikgu bagi satu tandas tadi tu kepada satu kelas. Minggu ni, satu kelas ni, minggu ni maksud gila-gila lah ataupun terpulang apa yang cikgu dah rancangkan. So cikgu pun bertindak. Bertindak tu kita dah laksanakan perkara tersebut. Nak laksanakan berapa lama? Nak laksanakan kajian tindakan ni tak perlu lama. Ada setengah orang buat sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, ikutlah. Ada orang tanya kajian tindakan perlu buat secara gelungan ke? Terpulang. Masuk gelungan tadi tu, apabila satu proses tadi tu cikgu rasa macam tak bagus, cikgu boleh tambah baik dengan menambah perkara lain. Contohnya macam bertindak ni tadi, cikgu buat program tandas angkat macam tak berapa berkesan sebab mungkin pelajar-pelajar tak suka dan tak minat. Cikgu pula tambah lagi dengan apa? Memberikan ganjaran ke dan sebagainya. Contoh begitu. Itu maksudnya gelungan. Tetapi kalau kali pertama buat dah nampak okey, tak ada masalah. Cukuplah sekali sahaja gelungan tersebut. Jadi cadangan saya gunakan konsep sebelum, semasa dan selepas. Kita dapat lihat contoh di sini semasa bertindak. Sebelum tu bersepah. Semasa tu kita nampak budak-budak sedang bergotong royong. Kita minta mereka jadikan sebagai tandas angkat kan. So mereka pun membersihkan tandas tersebut. Dan selepas tunjukkan gambar hasil daripada program tandas angkat tersebut. Itu kedua, bertindak. Yang ketiga adalah memerhati. Ini ialah satu proses di mana cikgu nak dapatkan data ataupun hasil daripada kajian tindakan yang cikgu dah buat. Sama ada berhasil ke tidak berhasil. Buktilah kata orang. Okey, kau buat kajian tindakan kan? Kau buat apa? Aku kat sekolah ketua disiplin. Aku buat pasal proses nak bersihkan tandas ni. Budak-budak selalu suka buang sampah. Okey, apa yang kau dah buat? Aku buat program tandas angkat. Apa bukti dia? So dalam bahagian memerhati ini, anda akan menyenaraikan bukti-bukti pencapaian daripada kajian tindakan yang telah dibuat. Macam mana nak dapatkan pemerhatian tadi tu? Pertama sekali, seperti yang saya katakan tadi tu, iaitu pemerhatian. Tengok. Sebelum, semasa, selepas. Pemerhatian tu kita lihat, boleh tangkap gambar dan sebagainya kan. Apa yang terjadi kepada tandas tersebut contohnya. Daripada keadaan yang bersepah kepada keadaan yang bersih.
Ataupun cikgu boleh buat analisis dokumen. Contoh analisis dokumen ni bagi mata pelajaran lah. Kalau macam cikgu mengajar subjek matematik, persamaan algebra. Sebelum cikgu kenakan kajian tindakan, berapa markah dia dalam peperiksaan. Tetapi bila cikgu dah perkenalkan kajian tindakan berkenaan dengan apa yang cikgu dah rancang, selepas itu apakah pula markah dia? Dapat analisis dokumen menunjukkan adanya peningkatan markah, adanya kesan apa-apa dan sebagainya. Ataupun melalui analisis jadual ataupun borang dan sebagainya. Contohnya guru disiplin nak lihat berkenaan dengan pelajar suka datang lewat ke sekolah. Cikgu buat kajian tindakan, datang lewat sekolah kan, menyelesaikan isu tersebut. Macam mana analisis dokumen nak dapat? Tengok rekod kehadiran sebelum apa, selepas apa. Okey. Ataupun yang ketiga, cara nak menunjukkan berjaya tidak pemerhatian kajian tindakan itu ialah melalui temu bual. Boleh temu bual. Jumpa dia. Ali, kenapa awak suka masuk tandas? Saya suka bla 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 bla. Tulis apa yang dia cakap tu, semua tulis je, catat dia cikgu apa yang dia cakap tadi tu kan. Simpan sebagai rekod dia. So daripada apa yang dia cakap tadi tu, kita akan dapat membuktikan bahawa kajian tindakan tadi tu dapat dibuktikan jayanya. Yang ketiga, soal selidik, dan yang keempat ialah jurnal refleksi. Jurnal refleksi ni ialah minta budak tulis apa yang dia nak ceritakan tentang apa yang dia dapat. Sebenarnya benda-benda ni nanti akan saya terangkan lebih detail dalam sesi kedua dan sesi ketiga nanti. Sebabnya kalau nak cerita hari ni nanti pening sebab dia dah macam tinggi sedikit tapi taklah tinggi mana sangat pun. Ada orang komen, tahniah doktor. Cikgu Amiza dari Kolej Tingkatan 6 Desa Murni Batuwet Penang. Tadi saya share tadi sebenarnya dekat dalam grup-grup kajian tindakan. Saya rasa ramai ikut. Semoga memberi inspirasi lah. And then last but not least is mereflect. Okay, mereflect ni tadi ialah perkara yang paling terakhir. Bila cikgu dah buat, cikgu mesti akan rasa apa bagus ke kajian tindakan aku tadi ni. So senaraikanlah kekuatan dia, kelemahan dia, cadangan penambahbaikan, cadangan kajian seterusnya. So bahagian zahir ni tadi akan saya utarakan dalam sesi kedua nanti. Sekarang ni cikgu-cikgu kena fikir F, A dan juga I tadi je. Fokus, ambil isu dan ideakan. Benda tu ialah asas. Kalau tak ada benda tadi tu, maka goyah dan robohlah kajian yang tindakan yang cikgu nak lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan semua, kita pergi kepada frasa yang terakhir iaitu frasa implementasikan. Okey. Frasa implementasikan ni ialah frasa yang kata orang tu apa yang kau dapat? Faizi, apa yang kau dapat buat kajian tindakan? Tak ada apa pun. Itulah dia benda-benda yang biasa kita dengar di peringkat awal dulu semasa buat kajian tindakan. Kau tak dapat apa pun buat kajian tindakan. Okey, tak apa, jadi saya nak ceritakan. Saya tambah frasa I ni sebab saya rasa benda tersebut perlu diceritakan kepada anda-anda semua tentang apakah dia kebaikan kajian tindakan ni tadi. Okey. Pertama sekali, bila kita sebut frasa implementasi tadi tu, kita gunakan kajian tindakan ni tadi dalam bilik darjah dan kelas. Kerana kita sedar bahawa benda yang kita buat tadi ni sebenarnya dapat menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran kita. Dan kalau budak-budak suka, ni bukan kelas peralihan, ni kelas peralihan yang kat sini. Ramai pelajar saya. Kelas peralihan dulu sebelum dia pecah dua ada 70 lebih. Saya ingat lagi dulu saya dengan Puan Dalita, cikgu, siapa tahu ada beberapa orang ramai sangat. Jadi saya pun bawa lah dia pergi ke Padang, pergi ke mana-mana sebab saya nak buat satu proses di mana kajian tindakan tadi tu dapat menyelesaikan isu-isu dalam kelas tadi tu. Diorang seronok belajar di luar. Saya dulu mengajar amalan bahasa Melayu. Tajuk contohnya alam sekitar. Bawa lah dia pergi ke Padang, tunjuk tentang pokok bunga. Daripada pokok bunga, apa yang you rasa, apa yang you nampak? Itu pun dalam satu proses pengajaran. Jadi kita dapat lihat bahawa dia suka dan sebagainya. So kajian tindakan ni tadi sebenarnya merapatkan hubungan kita dengan murid secara tidak langsung. Dan mereka baik dengan kita dan kita pun dapat mengajar dengan seronok. Itulah sebenarnya yang lebih bermakna tuan-tuan dan puan-puan. Ni dia. Ni pelajar-pelajar di kelas KRK lah, dulu orang panggil KRK kan. Ni kajian tindakan 5 jari kot, 5 tangan ni. Kaedah pendahuluan karangan, sorry. Dan kita juga boleh berkongsi disebarluaskan kepada guru-guru lain secara in-house ataupun latihan dalam perkhidmatan. Sebenarnya kajian tindakan ni walaupun cikgu yang mengalami situasi tersebut, cikgu sebenarnya boleh kongsi kepada kawan-kawan yang lain. Sebab mungkin hari ini dia mengajar BM juga, pelajarnya pun bermasalah nak buat pendahuluan. Why not kita kongsikan bahan-bahan tadi kepada kawan-kawan, rakan-rakan, dan alhamdulillah insya-Allah benda tersebut akan mendapat pahala yang cukup berganda kepada cikgu semua. Jadi kita kongsikan kepada rakan-rakan kita untuk menambahkan ilmu, berkongsi-kongsi, sharing-sharing. Inilah banyaklah saya rasa sharing ni dah berpuluh-puluh sejak PKP ni kan, dah beratus-ratus agaknya ikut. Ni dulu masa
persidangan pertama saya tahun 2010 rasanya di SMK Serendah. Ni kawan-kawan Bukit Sentosa campur lah kebanyakannya dan terlibat dengan seminar di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan sebagainya. Okey, dan bila kita buat kajian tindakan, cikgu jangan risau kajian tindakan ni akan diguna pakai di seluruh dunia. Macam saya dulu, saya gunakan kajian tindakan ni sampai ke peringkat yang tertinggi lah, di peringkat master dan juga PhD. Jadi saya bentangkan paper tu sampai di peringkat dunia. Saya pernah pergi ke Jepun. Masa tu saya di UKM, saya buat kajian tindakan. Di Jepun tu, di universiti ni, dia kumpulkan semua practitioner. Practitioner tu maksudnya orang yang mengamalkan praktis dalam kajian tindakan ataupun action research. Di mana seluruh guru daripada, macam contohnya saya ingat lagi daripada Hong Kong, ada nama seterusnya. Inilah di peringkat dunia, The International Academic Forum di masa tu seluruh dunia lah tentang kajian tindakan. Okey, kalau kita lihat ni 2014 kot, dah lama lah lupa. 14 atau 15. Ada yang daripada Taiwan, macam-macam lah, Kanada, Hong Kong dan sebagainya. Masa tu UKM hantarlah pergi. Dan saya buat kajian tindakan pasal school based assessment ataupun pentaksiran berasaskan sekolah. Siapa ingat PBS yang banyak bawa file tu, letak file tu kan. Jadi saya ada buat kajian tindakan. Saya tak gunakan dokumentasi tu, saya gunakan sistem masa tu teknologi. Saya gunakan Facebook untuk menilai band pelajar. Jadi saya buat kajian tindakan. Jadi cikgu boleh bentang sampai ke peringkat dunia pun kajian tindakan. Jangan risau, kata orang kajian tindakan ni macam kajian kampung. Tak ada. Bagi saya bukan kajian kampung, sebab saya dah buktikan kajian tindakan ni boleh sampai ke peringkat dunia. Begitu. Okey, inilah semua gambar pembentangan dan sebagainya lah. Semua saya bentang memang kajian tindakan. Saya jarang bentang artikel berkenaan dengan orang cakap kajian kes. Tak ada. Saya buat kajian tindakan saja. Okey, ini gambar-gambar pembentangan lah. Masa tu Cik Azmi ni, saya rasa pegawai pengarah PPD Selangor mesti kenal. Okey, dan sebenarnya kajian tindakan ni ialah satu bonus kalau cikgu dapat menyertai beberapa pertandingan kajian tindakan di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat-peringkat yang luas lah. Okey, ni masa ketika saya wakil Negeri Selangor. Masa tu Negeri Selangor ada 2 saja wakil. Mula-mula dia bertanding peringkat daerah. Lepas daerah dia pergi ke negeri, saya rasa. Lepas ke negeri dia pergi ke peringkat kebangsaan. Kemudian yang kebangsaan tu akan pergi ke peringkat antarabangsa. Jadi kan kalau cikgu perasan, masa tu saya baru mengajar, posting. Kalau tengok cikgu daripada Sabah ni, cantik tampal-tampal poster, guna kertas. Saya masa tu memang sangat, orang cakap sangat kampung lah orang cakap kan. Saya ingat lagi student saya, Ezlan, tolong, kami tampal-tampal je. Print out kertas, tampal. Print out kertas, tampal. Sampai kata masa tu ketua pengarah pelajaran, buat sendiri ke cikgu? Suruh student je tampal-tampal. Jadi orang cakap sangat orang cakap kampung sangat saya punya kaedah Faizi ni, tampal je kan tahun 2010. Dan alhamdulillah pertandingan ni saya menang. Ni Cikgu Lee Sawim tadi kan. Jadi inilah kenangan semasa awal-awal penglibatan dalam kajian tindakan. Dan ada beberapa kawan di sini dah ada jusasi dan mereka memang senior lah. Ini masa tu saya baru setahun mengajar di sekolah SMK Bukit Sentosa. Jadi ini satu kenangan yang cukup berharga. Bila orang kata tadi, Faizi kau buat kajian tindakan ni untuk apa kan? Walaupun daripada keadaan keterpaksaan di peringkat awal. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah membentang kajian tindakan Faizi ni sampai ke peringkat akhir, grand final di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kaedah Faizi membuat pendahuluan. Apa yang nak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, kaedah Faizi ni tadi, saya rasa macam kaedah biasa je buat pendahuluan. Tetapi daripada 60 ke 70 peserta daripada fakulti-fakulti yang ada di UKM, 10 sahaja berjaya ke peringkat akhir. Dan kaedah Faizi ni berjaya ke peringkat akhir. Walaupun fakulti ada lebih daripada 18 dengan institut-institut di UKM, maknanya dia bukan pilih by kota. Fakulti Pendidikan Wajib 1 tak ada. Tapi saya tetap dapat 10 tu di peringkat akhir. Nak jadikan cerita saya bertanding tu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kawan-kawan ni, mereka ni semua bukannya tajuk dia simple. Saya tadi buat karangan pendahuluan je, buat kajian tindakan je. Yang diorang ni tadi, tajuknya ialah pasal pintasan jantung sebab dia daripada Fakulti Perubatan. Fakulti Kejuruteraan apa yang dia buat? Tentang tembatan banjir di Putrajaya. Fakulti Sains Sosial buat apa? Hubungan antara China dan Malaysia. Sampai saya Fakulti Pendidikan, kaedah Faizi.
Saya beritahu dengan diorang kan, saya cakap kaedah saya ni biasa tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak beri keyakinan walaupun kaedah kajian tindakan saya ni biasa, tapi sebenarnya dia boleh jadi luar biasa kalau ianya memberi manfaat kepada semua. Masa semua orang bersorak kan. Jadi maksud saya nak beritahu kat tuan-tuan puan, kajian tindakan ni walaupun nampak biasa tapi dia boleh jadi luar biasa. Even kalau kita dengar conference di peringkat dunia pun, profesor-profesor tu present, benda-benda biasa je. Tetapi sebab ada teori-teori, ada daripada kata-kata ahli falsafah, terus dia dah angkat sebagai satu penyelidikan yang sangat hebat kan, betul tak? Okey, dan kita boleh masuk pertandingan inovasi lah. Ini biasalah. Pertandingan inovasi ni kalau dapat emas tu sangat hebat sebab emas tu biasanya ada 10 je daripada 200 penyertaan. So siapa yang dapat emas memang sangat hebat lah dalam inovasi ni. Sekarang ni dah ramai orang buat secara online kan, dapat gangsa tu macam penyertaan je. Jadi maksudnya kalau dapat emas tu hebat lah. Jadi cikgu boleh join pertandingan inovasi. Saya nak buktikan di sini walaupun kajian tindakan kaedah Faiz tetap dapat pingat emas. Bersaing dengan tajuk-tajuk inovasi yang sangat orang cakap lagi bombastik lah, begitu kan. Okey, dan kejayaan yang paling besar saya rasa dalam inovasi ni hasil daripada kajian tindakan. Sebab banyak isu sebenarnya ada yang menyatakan boleh ke kajian tindakan jadikan sebagai inovasi. Bagi saya itu terpulang kepada cikgu bagaimana cikgu nak elaborate. Benda ni nanti akan saya terangkan lagi dalam fasa-fasa siri ceramah seterusnya. So bila saya buat inovasi pada tahun lepas 2020 pandemik sepatutnya pertandingan bulan 3 postpone sampai bulan 8. Rezeki Tuhan saya menang pertandingan inovasi tu dan mendapat tempat pertama, first place dan juga kata orang tu satu kejayaan cukup membanggakan lah sebab yang bersaing tu semua tajuk yang sangat hebat dan semuanya tu buat kajian-kajian kata orang yang bombastik. Tetapi saya menang hanyalah tajuk saya ialah berkenaan dengan kajian tindakan. Nampak tak? Ada potensi tak kajian tindakan ni? Tentu ada potensi dan menang lagi Gold Award. Adalah beberapa pertandingan-pertandingan inovasi yang menang. Dan bila kita sebut kajian tindakan ni tadi, kalaulah kita buat tadi tu dengan seikhlas penuh hati, itu perkara yang paling penting. Ikhlas penuh hati dan juga kata orang buat kerana Allah SWT, buat kerana murid-murid kita. Kalau dapat anugerah itu ialah anggaplah ia sebagai satu bonus macam saya dulu dapat anugerah Hari Perayaan Hari Guru 2011, 12, 13 anugerah Guru Inovasi Hulu Selangor pada ketika itu jadi adalah beberapa kali dapat peringkat negeri, kebangsaan dan sebagainya. Ini bersama rakan-rakan Bukit Sosa saya rasa masa tu. Okey. Dan juga mendapat anugerah APC. Saya rasa saya dapat APC sebab saya menang inovasi sampai ke peringkat kebangsaan lah. Sepanjang lebih kurang 10 tahun servis, 2 kali dapat APC Okey, dan yang paling penting sebenarnya bila cikgu buat kajian tindakan, cikgu digelar sebagai guru penyelidik. So bila cikgu mohon cuti belajar, benda tu ialah extra value added. Cikgu ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Kalau cikgu tak ada kajian tindakan, mungkin susahlah. Kalau cikgu ada kajian nak buat lain lagi baguslah. Contohnya case study ke dan sebagainya, terpulang boleh. Tapi kalau kajian tindakan pun dah memadai. Jadi saya rasa saya masa tu sah jawatan lebih kurang 2013. Baru sah jawatan. Masa tu Dr. Rozarin Musali dan juga cikgu Dr. Huzairi Sekolah Menengah Syed Masyo ataupun Sekolah Menengah Bandar Baru. Saya tak ingat sekarang ni beliau di mana. Beliau lah yang suruh saya mohon HLP. Dia cakap mohon HLP 2013. Jadi 2013 mohon, dulu setahun tau. 2013 mohon, pergi temu duga, 2014 baru kita belajar. Jadi saya mohon tu, saya ingat lagi doktor tu tanya. Dia cakap, awak buat apa kat sekolah? Baru posting 3 tahun dah nak mohon cuti belajar. Tak suka kat sekolah ke? Saya cakap, saya bukan tak suka kat sekolah, tapi saya suka buat penyelidikan. Benda tu secara spontan tau keluar. Apa yang you buat kat sekolah? Dia macam provoke kan. Saya buat kajian tindakan. Apa yang you buat kat sekolah? Kajian tindakan saya dah 3. Dah 3 kajian tindakan, ya ke? Ya. 2010 saya buat, 11 saya buat, 12 saya buat. Dia cakap, wow hebatnya. Masa tu kajian tindakan tak ramai orang buat. Jadi bila orang tu buat, dia sangat hebat. Setiap tahun saya buat kajian tindakan. Jadi itulah kelebihan saya dapat sambung belajar secara HLP. Jadi saya kat sekolah kan tuan-tuan 3 tahun je kat sekolah. Sekejap lah kiranya. Kalau nak jadi nazir tak layak sebab nazir kena 5 tahun kan. Okey, jadi saya dapat cuti belajar sarjana kurikulum dan pedagogi MUT B iaitu tesis dalam reka bentuk kajian tindakan. Memang saya buat kajian tindakan saya buat tesis dalam reka bentuk kajian tindakan. Semua tak percaya, ya ke? Betul. Saya memang buat kajian tindakan, saya punya reka bentuk. Kemudian pada tahun 2020 setelah hampir 7 bulan saya menunggu Viva disebabkan PKP, akhirnya selesailah pengajian saya di peringkat Doktor Falsafah yang memang saya buat pun dalam kajian tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian tindakan ni tak
takkan dipandang sepi sampai ke peringkat doktor sebenarnya. Jadi maksudnya nak buat tindakan sampai ke peringkat doktor, boleh ke? Boleh. Siapa yang dah buktikan? Dr. Hairul sendiri dah buktikan sampai ke peringkat doktor falsafah. Berkualiti ke? Okey, saya buktikan. Saya dapat anugerah graduan terbaik fakulti pendidikan. Jadi kata orang, kajian tindakan tak ada masa depan, itu ialah satu kesalahan. Okey, inilah dia tesis PhD. Kalau saya nak tunjuk, tebal. Dan dua-dua ni memang reka bentuknya ialah kajian tindakan. Tesis sarjana 2016 dan tesis PhD pada tahun 2020. Alhamdulillah, ini semua adalah disebabkan kajian tindakan. Kita dah belajar frasa F, A, I, Z dan juga implementasi. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebahagian daripada berita lah, khabar-khabar yang keluar, kaedah Faizi pemudah kajian tindakan dan beberapa cerita lah yang lain tu. Ini penerbitan, banyaklah penerbitan proceeding di peringkat antarabangsa dan juga dunia. Semuanya kajian tindakan lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia tadi yang saya nak sebut, Kak Zu, dan ini ialah Kak Nah yang hari-hari paksa suruh buat kajian tindakan tadi tu, yang di awal-awal slide saya cerita tadi kan. Jadi maksud dia kerana paksaan tadilah maka terhasilnya apa yang terjadi sekarang. Jadi maksud tuan-tuan puan-puan, apabila tuan-tuan puan-puan dipaksa membuat kajian tindakan tadi tu, insya-Allah kalau kita rasa benda tu ikhlas, insya-Allah akan ada hasil yang baik. Jadi nanti dalam sesi yang seterusnya saya cadang saya akan buat dalam Google Classroom. Sebenarnya saya dalam proses kelompok kohort pertama tau untuk kajian tindakan ni, tak selesai lagi. Ada hampir 16 guru di seluruh Malaysia yang sedang buat dengan saya. Ada salah seorangnya daripada SMK Kuala Kubu Baru, Puan Siti Izwani Izhar, guru tingkatan 6. Dia bersama dalam projek saya tu, dalam kohort pertama. Jadi nanti kalau tuan-tuan berminat nak menyambung sesi pembelajaran ini secara percuma, kaedah Faiz tadi ni, saya akan ada borang macam ni. So kena tulis laluan apa, macam yang saya ajar tadi lah. Seperti saya terus tulis tadi kan, tajuk besar, subtajuk yang dikaji, tulis benda-benda ni saja. Dan kita akan berjumpa dalam siri yang kedua nanti supaya tuan-tuan perempuan dapat menghasilkan kata orang kajian tindakan yang cukup baik dan cukup bernas. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Saya serahkan kembali kot kepada moderator sebelum saya mengakhiri ucapan penutup nantilah. Okay. Alhamdulillah, ribuan terima kasih untuk Tika dan Said ni sejambak mawar seharum kasturi ya untuk Dr. Hairul Faizi. Baik Faizi, kita ni dalam meraih kan ya, para penonton kita, kita teruskan dengan soalan-soalan yang telah dilontarkan, dicatat pada chat. Jadi akak berkata apa, saya ujarkanlah pada doktor ya. Baik, kita lihat ada juga soalan-soalan yang dicatat pada ruangan chat YouTube tu dah ada terjawab. Tapi kita nak raikan kan kebersamaan pada petang ni. Boleh. Kita bawakan soalan dari Cikgu Sabarina Yaakob. Perlu tak kita tulis pegangan sewaktu menulis bahagian pendahuluan ini? Doktor, silakan. Pegangan, maksud pegangan tu bagaimana agaknya Puan Azrina? Agaknya pegangan yang macam doktor kata tadi tu apa, kita kata kita ada apa pegangan kita dalam melaksanakan kajian tindakan tadi kan, yang boleh. guna target dan juga boleh. tu. Maksudnya dalam, okey, benda tu nanti saya akan buat dalam siri yang seterusnya. Tapi kalau nak jawab sekarang ni, bagi saya nyatakanlah dalam kajian tindakan ini saya telah menggunakan model kajian tindakan Chemist Target sebagai panduan untuk menulis. Namun sebenarnya dari segi pelaporan tadi tu kita boleh ikut je cara pelaporan yang dibuat EPRD, sekolah. Cuma bila kita ada satu kata orang macam ni lah, macam kita orang Islam kan, kita nak baca apa, kita nak jadikan panduan kita ialah apa? Al-Quran. Sama juga dalam menulis kajian tindakan. Apa mazhab yang you pilih? So you pilih mazhab model Chemist Target. Boleh dinyatakan di peringkat pendahuluan. Okey. Yang kedua dari Cikgu Lia. Kata Cikgu Lia, apa beza yang kita nak nampak sangat kajian tindakan ni dengan inovasi? Kita dengar daripada suara Dr. Ziggy ya? Betul, benda tu memang ramai orang akan tanya sebenarnya ada satu pendapat menyatakan buat kajian tindakan tak boleh buat inovasi sebab kajian tindakan ni proses untuk menambah baik proses pengajaran. Inovasi ni ialah mencipta satu benda yang baru atau sebagainya untuk dijadikan sebagai satu model lah ataupun modul untuk dibentangkan, dipertandingkan dan sebagainya. Okey, bagi saya lah secara jujurnya, saya suka menggunakan kajian tindakan yang sudah ada, saya convertkan dia kepada bentuk inovasi. Macam mana saya convertkan tadi? Bila orang tu tak ada produk. Sebab kata orang inovasi wajib ada produk. Betul tak Puan Azrina? Produk seperti alatan dan sebagainya. Ya, betul. Saya convertkan dengan menghasilkan modul ataupun menghasilkan buku ataupun menghasilkan satu e-book dalam talian. Contohnya modul
penghasilan kaedah Faizi dalam pendahuluan dan sebagainya. Jadi modul itulah yang saya print out, saya akan jadikan sebagai rujukan dan kita masuk dalam pertandingan inovasi tersebut. Begitu. Itu nanti sebenarnya akan Jadi ada betul dalam kan, ya. Betul. betul. Kajian tindakan ni memang kata selari lah sinonim dengan inovasi tu. Ya, betul. Okey, kemudian kita ada soalan. Nak sebut kata orang tu harusnya sinonim tak boleh juga, tapi kita kena pandai mengeksploitasi ataupun mengkolaborasikan dia. Adalah kaedah dia tu nanti yang saya akan terangkan kemudian. Okey. Soalan yang ketiga daripada Miss Yu. Wajib tak kita buat soal selidik untuk kajian tindakan yang kita buat? Jadi wajib tidak semestinya. Sebab tadi kan saya beritahu ada banyak cara, sama ada nak temu bual ke, analisis dokumen ke, jurnal ke, tidak semestinya wajib. Kemudian daripada Cikgu Azli ni, rasanya tadi pun doktor dah sebut, bagaimana jika kajian tindakan kita sudah pernah dilakukan oleh guru lain? Okey, kajian tindakan yang pastikan bila cikgu tu buat, kita kena kredit, kita nak ambil, tapi kita kena ubahlah. Kalau dia buat geografi, kita mungkin buat bahasa Melayu. Tapi kalau macam saya katakan tadi, kalau dia buat pasal Facebook, kita mungkin boleh menggunakan Instagram. Tapi janganlah kita ambil bulat-bulat, letak kita punya kajian, itu dah sebagai plagiat kan, begitu. Ya, betul. Adabnya lah kan doktor, dalam apa-apa pun kita beri kredit kepada orang yang telah membuatnya, membina kan, adab kita kan. Baik, terus kepada Cikgu Nuriana. Macam mana kalau keberkesanannya hanya permulaan saja, selepas tu murid sudah tidak diam, contoh isu bawa rotan, adakah boleh diambil sebagai idea? Cantik juga soalan ni. Ulang semula tadi, saya terputus. Okey, macam mana kalau keberkesanan hanya permulaan saja, selepas tu murid sudah tidak diam, contoh isu bawa rotan lah, ya, agaknya dalam hal ehwal murid ni agaknya, adakah boleh diambil sebagai idea? Okey, kalau di peringkat awal tu kita dah rasa kita buat rotan, dia diam, lepas tu tak diam, jadi kita boleh buat langkah seterusnya. Rotan tak berkesan, mungkin kita ada cara lagi yang seterusnya. Sebab itulah kajian tindakan tadi tu dia akan dibuat secara bergelung-gelungan. Kita rasa macam tak ada kebaikan di peringkat pertama tadi tu, kita cuba tambah baik. Macam saya bagi tahu tuan-tuan perempuan ni, saya buat PhD ada hampir 4 gelungan. Maksudnya saya buat kajian tindakan hampir 2 tahun. Di mana peringkat awal memang tak menjadi. Tambah lagi yang kedua, tambah lagi ketiga. Jadi kita cuba melaksanakan tindakan sampailah tindakan tadi tu berjaya. Jadi kalau mungkin kali pertama tadi katanya dalam 2 minggu je budak tu senyap. Tiba-tiba kali minggu ketiga dia tak senyap dah. Mungkin kena tambah baik lagi dalam corak kajian tindakan yang lain. Begitu. Ditambah baiklah maksud dia. Gelungan yang doktor masukkan gelungan, doktor kita kata kitaran kitaran tu kan, gelungan tu. Memang dia boleh tambah baik kan, betul tak? Betul. Itulah dia masuk gelungan, yes. Baik. Okey, kita ada soalan yang ke-6 ni doktor dari Cikgu Nur Hayati binti Kusnin. Contohnya dia kata tanpa sedar seseorang dah buat sesuatu yang boleh dianggap sebagai kajian tindakan. Dia tanpa sedar dia dah buat kajian tindakan tahun lepas. Boleh tak tahun semasa ni, macam tahun ni didokumentasikan sebagai kajian tindakan? Boleh. Tak ada menjadi masalah sebab tak ada isu bila ke lambat ke, tak ada jadi isu. Okey. Kemudian soalan dari Cikgu Tim. Kajian tindakannya, adakah kajian tindakan ni punya format pengkhususan atau penulisan ataupun dokumentasi kan? Macam doktor sebut tadi lah. Saya dah jawab dah. Dia berdasarkan kepada penganjur. Sebab bila cikgu pergi ke daerah tu mungkin ada berlainan. Sebab saya dah pergi banyak daerah bila saya semak kajian tindakan tu kan. Daerah PPD Petaling pun berbeza. PPD ni berbeza. PPD Selangor Sarawak berbeza. Jadi saya cakap tak apa. Yang penting ada isu dia, ada intervensi yang dibuat, ada kesan kepada penambahbaikan tadi tu. Yang penting bila orang persoal, awak buat ni ikut siapa? Ikut mazhab, contohnya Chemist Made Target tadilah. Supaya kita menyelamatkan diri kita. Itu tambahan yang saya berilah berdasarkan isu soalan ni. Soalan ni sangat favourite Sebab dia cakap, kata orang tu buat macam ni. Kata orang ni buat macam ni. Mana satu yang betul? Bagi saya, cikgu kena ada isu dia, ada intervensi nak menyelesaikan, ada penambahbaikan yang cikgu dapat hasilkan. Itu dah cukup memadai sebagai pegangan cikgu untuk cikgu buat. Dari segi pelaporan tadi tu kita boleh sesuaikan sebenarnya mengikut kehendak masing-masing lah.
Jangan dirisaukan Baik doktor. Ya. Bentuk frame tu ya. Kandungan itu. Sama je Puan Baik, Azrina. doktor, kita ada soalan yang Macam ni saya nak tambah, sama je. Kalau macam awak belajar dekat UPSI, awak belajar dekat UKM, awak belajar dekat UM, pelaporan tesis pun akan sangat berbeza-beza mengikut universiti. Begitulah juga dengan pelaporan kajian tindakan ni. Kajian tindakan. Ya. Yang ke-8, soalan ke-8, Cikgu Hakim bin Azman. Ni Cikgu Hulu Selangor ni. Pedebat ni doktor. Wakil Selangor dalam bahasa guru. Pelajar Ya, ya tu, hebatnya ya. Macam mana mentornya, begitulah hasilnya kan. Adakah pre-post tu masih relevan lagi untuk kajian tindakan? Okey. Ada orang yang mengatakan pre and post tu tak boleh buat. Bagi saya boleh je buat, tapi janganlah cikgu buat pre tu soalan sama, post pun soalan yang sama. Mungkin berbeza sedikit. Kalau cikgu tak nak declare as a pre and post, please using the analysis document. Faham tak? Nak nampak benda tu tinggi. So jangan sebut pre and post. Melalui analisis dokumen dalam ujian pra apa terjadi, dalam ujian post apa terjadi. So jangan declare pre and post. Tapi bagi saya kalau nak buat secara jujurnya tidak menjadi masalah. Okay. Ada yang bertanya ni doktor, itu yang kita kata hari ni bukan siri pertama dan terakhir kan. Betul, ada lagi. Di mana nak dapatkan borang yang doktor minta isi tadi tu? Macam mana ya Puan Azrina? Saya nanti nak buat dalam Google Classroom tau. Nanti kita buat macam mana Saya tak tahu macam mana kita nak salurkan. Saya pun tak create lagi Google Classroom tu. Mungkin Puan Azrina boleh ada tempat nak update ke. PPD Hulu Selangor ya. PPD Hulu Selangor nanti kita akan sediakan platform tu. So buka dalam mana? Facebook PPD Hulu Selangor ke? Nak dapat link tu? Ada. Okay. Bolehlah di banner nanti. Boleh kita banner nanti. Baik, yang seterusnya Cikgu Adibah nak join team doktor. Ni yang saya baca lah ni ya. Okay, nak join ni, ramai ni doktor nak join kan. Alhamdulillah, saya seronok seronok kita hari ni kita dapat berkongsi ya. Okey, kemudian Cikgu Zulkarnain, kalau kita terkandas atau tak dapat nak selesaikan kajian tindakan buntu kan, sebab buntu, apa yang perlu kita buat? Okey, kat gelung mana tu ya, terkandas. Katalah cikgu dah buat terkandas. Tapi cikgu kena juga buat pelaporan. Tulis je. Kan tadi di peringkat Zahir kan tadi, di peringkat akhir, merancang, bertindak, memerhati, mereflect kan. Dalam bahagian mereflect tu, cikgu pun tulislah dalam kajian tindakan ini terdapat masalah di peringkat akhirnya, di mana semasa pelaksanaan tersebut PKP telah dimuktamadkan oleh kerajaan. Pelajar-pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. Ceritakan je kan. Jadi kajian tindakan ini terpaksa saya ubah ke ataupun tangguhkan ke, boleh, dan hantarlah. Kata orang tu ada juga naskah kajian tindakan, tapi mungkin berjaya tu sekerat ke, tersangkut ke dan sebagainya, nyatakan sahaja. Dan dalam cadangan kajian seterusnya, saya akan menggunakan kajian ini pada semasa akan datang sekiranya pandemik telah selesai, dan saya telah mengubah cara daripada secara fizikal dengan menggunakan secara dalam talian, contohnya begitu. Jadi kita boleh letak dalam bahagian zahirkan tadi tu, sebab ada orang dia risau, dia cakap kajian tindakan aku ni tak berjaya lah, budak semua tak bagus. Jangan risau, laporkan saja dalam refleksi nanti, nyatakan tak berjaya, tapi kenapa? Mungkin kita boleh tambah baik, kita boleh selesaikan. Sebab itulah namanya kajian tindakan. Tetapi kalau cikgu rajin, hold dulu dan buat gelungan yang kedua. Gelungan pertama tersangkut sebab PKP, buat gelungan kedua, ulang balik ke. Tapi kena ceritakanlah, dalam kajian tindakan ini saya menggunakan 2 kali gelungan kerana gelungan pertama tidak dapat disudahkan kerana pandemik COVID-19, ataupun gelungan pertama tak ada diselesaikan kerana saya jatuh sakit ataupun dan sebagainya. Dalam penulisan ini kita bercerita, bercakap je. Sebab itulah saya suka buat kajian tindakan ini secara naratif. Kata orang tu naratif ya Puan Azrina. Kita membebel je bercakap. Kepada bermonolog je kan? Bermonolog. Saya nak kongsikanlah satu cara, saya nak bantu cikgu semua Saya rasa mungkin saya share screen sekali lagi Boleh? Okay, saya share cara nak kita menulis dengan mudah. Nanti tuan bukakan saya punya tu ya. Okay. Kita pergi dekat sini, kat atas ni kan Puan Azrina, kita punya Google Apps ni, betul? Kita pergi dekat dokumen. Okay. Ni saya sajalah bantu cikgu supaya memudahkan kerja. Saya buat tesis siap 2 tahun sebab saya bercakap je, tak pada tu tulis. Saya rasa ramai dah tahu, tapi mungkin ramai tak ingat. Pergi dekat sini, dekat dokumen tadi ni, pergi dekat tools, pergi dekat
ni dia. Pergi dekat voice typing. Sampai dekat voice typing, tukarlah nak buat bahasa Melayu boleh, Jawa boleh dan bercakap. Contoh saya cakap ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya telah menyampaikan sesi penulisan kajian tindakan kepada guru-guru di negeri Selangor. Terima kasih semua kerana sudi hadir. Nampak tak? Jadi benda tadi ni memudahkan cikgu untuk menulis. Cakap je apa yang cikgu terpendam dalam hati nak membuat kajian tindakan tadi. Bagus ke, tak bagus ke. Begitulah dan sebagainya. Okey, ni contoh tadi lah. Semua benda yang saya buat tadi semua dah keluar. Itu sebagai satu, kata orang tu, petua lah untuk menulis dengan mudah. Cakap je dan keluar apa yang kita nak cakap tadi tu. Menjawab soalan tadi tu lah kalau isu tersangkut apa dan sebagainya. Okey, silakan seterusnya. Okey, kita ada soalan seterusnya. Boleh tak kita guna inovasi orang lain untuk diimplementasi di bilik darjah kita lah untuk tambah baik PDP kita. Kemudian kita angkat sebagai kajian tindakan kita daripada inovasi orang lain. Okey, soalan tu mungkin tak lengkap. Dia ambil inovasi orang lain dan diguna dalam bilik darjah dia. Tapi yang dia gunakan tu sebiji ke yang orang tu gunakan? Kalau dia gunakan sebiji tak boleh lah. Kalau contohnya orang tu gunakan pemadam untuk memastikan pelajar cantik penulisan, bukan pemadam, gunakan cat guna tangan contohnya kan. Dia mengajar pun cat guna tangan juga dan benda tu bagus. Tak boleh lah sebab itu dah dibuat oleh orang tadi tu. Kecuali orang tu guna cat tangan, tiba-tiba hari ni gunakan kaki untuk mengecat lukisan. Kan ada berbeza. Tapi inspirasi idea tadi tu dia ambil daripada cikgu daripada sekolah seni. Di mana cikgu sekolah seni tadi menggunakan ibu jari dia untuk menekap gambar. Tetapi dia telah menggunakan tapak kaki untuk menghasilkan carta lukisan. Kan dah berbeza. Tetap inspirasi idea tapi jangan ambil benda yang sama. Kalau dah 100% meniru, itu bukan kajian tindakan sendirilah namanya kan. Okey. Betul. Kemudian doktor, ada soalan yang ke-13 ni daripada Cikgu Suhaini Samsudin. Wajarkah sekiranya saya berminat nak buat kajian tindakan berkaitan penglibatan pengakap dalam penghasilan pencapaian pengakap raja di sekolah? Sebab doktor, bila kita lihat, kita buka kajian tindakan ni, bicara ilmu petang ni, kita bukan hanya cikgu untuk fokus mata pelajaran tau. Sebenarnya semua bidang berminat. Ya, jadi alhamdulillah kita naikkan soalan ni doktor. Nak buat penglibatan pengakap dalam penghasilan pencapaian pengakap raja di sekolah. Macam mana doktor? Boleh cikgu. Boleh Cikgu Suhaini. Cikgu Suhaini ni dulu kawan pengakap ni di Hulu Selangor, pemimpin ni. Okey, Cikgu Suhaini boleh di mana kalau cikgu rasa nak tambah jumlah pengakap diraja kan, buat kajian tindakan dari segi pengurusan di bawah unit di bawah kurikulum kan. Di bawah kurikulum, di bawah unit beruniform dan fokus lagi di bawah pengakap. Apa isu dia tadi? Untuk menambah bilangan jumlah pengakap diraja di Hulu Selangor contohnya kan. Jadi apa yang cikgu buat? Mungkin cikgu boleh buat kajian tindakan dengan mengadakan sesi bengkel ke, taklimat ke, gabungkan bengkel, ceramah sama lah kan. Bengkel, ceramah, latihan apa kan. Gabungkan dia sebagai satu kit kata orang. Kit aku raja contohnya lah. Ini contoh je yang saya bagi kan. Kit untuk menjadi pengakap diraja, dia gabungkan dalam satu modul ke apa dan sebagainya dan dia gunakan modul tersebut sebagai satu kajian tindakan bagi memastikan nak jadi pengakap diraja. So bila dia dah buat di SMK Kuala Kebun Baru, sekolah lain pun cakap baguslah KKB dapat 20 pengakap diraja tahun ni. Macam mana boleh dapat? Sebab diorang ada modul. Cikgu Suhaini buat intervensi bulan 1, buat latihan bulan 2 apa-apa, dia buat satu rangkuman dan benda tersebut boleh disimpan sebagai dokumentasi, boleh diulang-ulang guna untuk pengakap diraja yang lebih ramai pada masa akan datang. Boleh Cikgu Suhaini. Okey, harap dapat menjawab dan juga doktor sebenarnya macam doktor cakap tadi lah, kajian tindakan ni yang bermanfaat, boleh dimanfaatkan dan dekat dengan kita kan, boleh digunakan. Betul. Okey, kita layan seterusnya soalan yang ke-14 ni daripada Cikgu Nurhayati Suhaili. Dia minta beliau minta pandangan doktor. Adakah doktor menggalakkan guru membuat kajian tentang aspek sikap dan tingkah laku, bukannya fokus kepada konten yang terdapat dalam subjek suatu PDP? Cikgu Nurhayati minta. Kalau sikap dan tingkah laku tu dah jadi kajian kes ataupun kajian tinjauan sebenarnya. Sebab kajian tindakan ni kita membuat satu tindakan. Kalau kita nak selesaikan sikap dan motivasi boleh. Contohnya motivasi budak, kita nak ubah dia daripada malas kepada rajin, boleh. Tapi kalau nak buat tinjauan tentang sikap budak tu, apa yang dia dah buat, itu lebih kepada kajian tinjauan ataupun kajian kes. Tapi kalau kita nak menyelesaikan motivasi budak,
macam unit counselling kan, nak menyelesaikan minat budak, tu boleh. Yang penting ada tindakan. Baik, soalan berikutnya daripada Cikgu Suhaili, sebaik-baiknya kajian tindakan ni dilaksanakan berapa tahun sekali? Berapa tahun sekali? Sebenarnya tak ada isu nak berapa tahun sekali, nak buat setahun 10 kajian tindakan pun boleh sebenarnya. Bagi saya buat secara relevan lah. Bukan buat semata-mata nak memburu anugerah, bukan buat semata-mata nak dapat banyak koleksi. Yang penting utamakan kualiti berbanding dengan kuantiti. Kualiti doktor ya? Ya, betul. Ada kita raikan juga soalan. Boleh share ke slide doktor? Sangat membantu dan bermanfaat daripada Cikgu Nursanti binti Hasan Basri. Ni penolong kanan pentadbiran ni. Dari sekolah mana tu? SK Kuala Kubu Baru. Okey, nanti kalau dalam Google Classroom tu, kalau dah add saya sebagai teacher, nanti saya akan masukkan everything dalam tu. Memang saya akan share. Ya, yang itu nanti kita akan maklumkan doktor ya. Kita akan kongsikan. Baik, Cikgu Lia, soalan 17 ni, dalam keadaan tak bersemuka, boleh ke kajian tindakan dibuat berdasarkan dapatan online? Boleh ke? Okey, sebenarnya tak jadi masalah sebab saya buat tesis PhD saya semua secara online. Tak ada pun menggunakan face to face. Budak-budak saya buat melalui Facebook, Instagram dan juga Twitter. Tanya dengan Puan Zuzi, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Jadi saya dah buktikan, saya dah dapat tesis pun siap jadi secara online pun boleh. Yang paling penting hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kemudian ada juga ni, sebenarnya banyak soalan ni berkaitan dengan yang bila keadaan pandemik ni lah doktor ya, tak bersemuka kan, PDP online. Dia kata apakah cabaran utama dalam melaksanakan kajian tindakan ini memandangkan kita tak bersemuka? Maknanya kita kena anjak jugalah persepsi kita doktor ya, nak sesuaikan, nak ubah suai dalam keadaan. Betul. Ya betul. Sebenarnya dan yang tanya ni, kebanyakannya yang tanya ni, kami raikan ni doktor adalah cikgu yang buat kajian tindakan tahun lepas. Mereka dah cuba, itu yang bila tersekat, buntu kan, bila keadaan pandemik. Okey doktor, boleh teruskan doktor. Sebenarnya betul saya nak cakap secara reality lah. Kawan-kawan saya yang buat PhD, yang buat master, semua pun tersangkut disebabkan keadaan pandemik, sebab mereka sepatutnya pergi ke sekolah kan nak collect data. Jadi bila cikgu kata kajian tindakan cikgu tak dapat dibuat semasa pandemik, saya sangat bersetujulah. Sebab kebanyakan kajian tindakan yang kita nak buat tu, kita nak berjumpa dengan murid kita. Kita nak berikan kata orang tu apa benda yang kita nak buat, kita nak sampaikan. Sebab guna online ni banyak cabaran. Bagi saya itulah dia elemen yang menguji kekreatifan cikgu lah. Dan kalau orang nak tanya perlu ke komitmen yang besar buat kajian tindakan, bagi saya kalau ada 10 markah orang tanya komitmen tu perlu 10-10 ke, bagi saya hanya berikan 7 saja sepanjang hidup saya lah buat kajian tindakan ni. Tapi tetap berjalan, maksudnya bukanlah terlalu berat sangat kajian tindakan ni. Jadi mungkin cikgu boleh menggunakan cara yang berbeza. Contohnya hari tadi nak selesaikan isu tentang isu murid ke tandas. Sekarang ni dah tak ada pergi tandas sebab tak ada secara fizikal kan. Mungkin unit disiplin boleh mengubah kajian tindakan untuk melihat isu budak-budak datang lewat ke dalam sesi Google Meet ataupun tidak hadir PDPR. Jadi saya tak nampak lagi ada tau guru-guru disiplin buat ataupun panitia buat. Yang banyak buat adalah cikgu kelas. Cikgu kelas all out, betul tak? All out nak mengajar, nak bagi video. Tapi ada tak perasan unit bimbingan kaunseling, ada setengah sekolah dah buat siri-siri motivasi tau. Setengah sekolah kaunseling dah buat siri-siri melawat ibu bapa di rumah untuk memastikan anak-anak dia bagi dokumen supaya masuk PDPR, kempen PDPR. Itu ialah satu kajian tindakan yang dibuat. Pentadbir sekolah mungkin boleh memantau sesi pengajaran tadi tu dengan meminta apa ke whatever lah. Maksudnya kena memikirkan satu cara. Jadi maksudnya bila kata ada halangan tu, saya tak nafikan. Betul ada halangan semasa PDPR. Cuma mungkin kekreatifan tadi tu mungkin boleh ditambah baiklah untuk menyelesaikan. Ya, dan balik kepada tajuk, cikgu-cikgu pilih nanti pun akan kreatifkan ataupun sesuaikan dengan keadaan semasa kita sekarang kan doktor? Baik doktor kita. Dia PJ ke? Pendidikan jasmani? Bukan, yang ini mata pelajaran sejarah ni. Ada sejarah mata pelajaran elektif kan, sejarah. Puan Siti Izwani daripada SMK Kuala Kubu Baru, dia buat guna online, dia buat video dan dia buat visual. Nanti kalau ada free kita dapat tengok apa yang dia dah buat. Dia buat tahu guna online. Silakan, teruskan. Okey, kemudian soalan ke-21 dari Cikgu Siti Atika, rasanya bolehkah
kaedah tindakan, kajian tindakan melibatkan kelompok kecil, contoh seorang, dua, murid berkeperluan khas bermasalah penglihatan. Dalam isu cabaran mereka mengikuti PDPR secara online. Nak bagi tajuk ni doktor. Boleh. Okay. Buat kajian tindakan ni seorang pun boleh sebab dia lebih kepada kajian kualitatif. Kualitatif ni seorang pun dah memadai. Macam saya buat PhD 5 orang je. Saya punya sampel bukannya 5,500, 5 orang je. Jadi kalau tanya, boleh ke buat seorang? Boleh. Berjaya tak menyelesaikan? Berjaya. Adakah impak dia? Ada. Lepas ini kalau kita dapat lihat, kita menyelesaikan isu Ali bin Abu, satu hari nanti kita gunakan kaedah yang sama, kita nak menyelesaikan isu Ahmad Karim, Kasim, Raju, Rani dan orang-orang lain. Betul doktor, dan akhirnya kami raikan soalan yang ke-22 lah doktor ya. Tapi rasanya cantik pun doktor pun dah ada sebut ya. Nak tanya, seingat saya dulu bila penghasilan laporan kajian tindakan akan ada cadangan penambahbaikan di hujung buku. Kalau tak, kalau kita buat penambahbaikan tu dan angkat sebagai kajian kita. Oh, maksudnya cadangan penambahbaikan tu kita tulis di hujung buku. Penghasilan buku kajian tindakan. Ya, betul. Perlu doktor. Dan kita boleh angkat tu sebenarnya dalam RPH kita doktor, refleksi yang kita buat tu boleh kita angkat sebagai isu dalam kajian tindakan kan? Yes, saya kata tadi refleksi tu ada isu. Refleksi isu tu daripada kajian tindakan. Banyak soalan ni doktor, tapi alhamdulillah kami tadi pihak Rustia telah lihat dan juga kami ada beberapa soalan tu yang kami kelompokkan lah, kami kelompokkan. Jadi memang betul bicara ilmu kita ni siri yang pertama kan. Jadi kita nampak rancak, hangat dan juga semarak dan juga kata berjawab gayung bersambut lah ya. Kita buka petang ini, jadi banyak persoalan yang ditimbulkan sebab menunjukkan minat dan juga sokongan daripada semua cikgu untuk cuba nak melaksanakan kajian tindakan ni dalam PDP, dalam pengurusan sebagai satu amalan sebenarnya doktor, kita nampak ya. Ini minat-minat ni yang kita nak pupuk, kita nak kita sokong. Alhamdulillah. Puan Azlina, bagi saya lupakan dulu bonus seperti anugerah dan sebagainya. Sebab saya lihat, saya bermula dengan kajian tindakan, saya tak fikir tentang anugerah dan sebagainya tadi kan. Walaupun di peringkat awal saya kata boleh dapat naik DG 44 ke kan. Itu sebenarnya ialah penyataan memerli. Tapi tak ada niat pun nak dapat anugerah dan sebagainya. Saya mula dengan keadaan yang memang kata orang paksa. Kemudian bila saya fikir lama-lama, benda ni bagus lah. Budak-budak aku betul buat pendahuluan karangan bagus. Dari situlah sebenarnya. Jadi tujuan tadi tu di peringkat awal, kita kena fikir bahawa kita buat kajian tindakan ni ialah untuk menambah baik kepada murid dan dapat menambah baik proses pengajaran kita. InsyaAllah dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buat secara jujur dan ikhlas, banyak ganjaran-ganjaran yang ada di selepas-lepasnya. Dan itulah yang saya tunjukkan tadi, lalu-laluan yang saya perolehi. Saya pun tak sangka apa yang saya dapat pada hari ini itu sebenarnya sebagainya daripada kajian tindakan tersebut, Puan Azlina. Silakan. Betul, setuju sangat dan percayalah Tika dan Said ini petang ini kita ditemukan dengan izin daripada Allah, ya, dari Allah, kerana Allah, dan kita pulangkan semuanya kepada Allah yang menentukan kan. Yang takdirnya petang ni kita dapat berjumpa sebab dah 2 tahun lepas ya Dr. Faizi, kami sebagai peserta dalam bengkel Faizi itu kan di IPG kampus Ilmu Khas. Ya. Jadi tahun ni baru kita dapat alhamdulillah hikmah PKP. Kalau boleh saya tambah, masa saya jumpa Puan Azrina itu ialah golongan pertama. Memang kata orang macam banyak kelompongan. Sekarang ni dah nampak kan ada improvement kan? Memang sangat banyak dan juga santai. Ini golongan yang ke-6 saya rasa kot saya buat ni. Dah banyak dah tambah baik. Alhamdulillah. Betul. Maknanya golongan ni kena buat. Golongan ni kena buat. Cikgu Azrina dan juga puan-puan semua, kajian tindakan yang saya buat kaedah Faizi nak buat pendahuluan karangan ni, saya rasa dah didengari oleh beratus-ratus ribu guru lah. Jadi sebenarnya itu tujuan kita dan saya memang tak pernah kenakan bayaran sebab saya cakap benda yang kita kongsi ni tadi ada Tuhan akan ganjarkan dalam perkara-perkara yang lain. Sebenarnya itu yang saya nak tuan-tuan puan cikgu semua buat kajian tindakan, buatlah secara ikhlas dan insya-Allah akan ada ganjaran-ganjaran seterusnya. Okey? Jadi selari dengan tu Dr. Faizi, tadi Dr. Faizi sebut untuk peringkat yang kita dah kata buka dimah ni, kita dah buka pintu kan. Kita dah buka pintu, kita dah pimpin kan, kita bawa masuk dalam rumah kan. Kita dah bawa masuk dah ni dalam rumah kajian tindakan ni. Jadi kita sama-sama bina yang FAI. Betul tak doktor? Betul-betul, itu sebagai asas. Kita bina.
fikirkan tentang F, berdasarkan tadi tu kaedah F, A dan juga I agar dapat membantu kita nak mencetuskan kan, nak cetuskan juga tu idea, semangat untuk meneruskan kajian tindakan. Sebab kita tahu rata-rata yang dalam penonton kita ni memang dah ada minat dan memang dah buat nak buat gelungan yang berikutnya, dan jadi kita harap perkongsian bicara ilmu pada petang ini dapat menterjemahkan lagi apa yang tindakan berikutnya. Itu hasrat kita doktor Jadi alhamdulillah sekali lagi bagi sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Selangor mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Hairul Faizi yang sama-sama berkongsi idea dengan kaedah Faizi tu daripada nama sendiri kan, jadikan kaedah dan telah pun telah pun dipatenkan tu sebab telah diberikan kuasa kan sampai peringkat PhD kan. Jadi dah kata dengan Dr. Hairul Faizi yang bersama-sama pada petang ni, kita harap akan mencetuskan lagi idea cikgu-cikgu kita untuk melaksanakan kajian tindakan. Itu objektif kita, dan matlamat kita 67 buah sekolah di daerah Selangor ni akan ada hasilnya nanti pada tahun 2021, sebab selalu kita nampak bilangan sekolah tu insyaAllah setiap tahun akan bertambah, bukan saja di daerah Selangor tetapi di negeri Selangor dan juga di seluruh Malaysia, dalam konteks mengupayakan guru berkualiti, berprestasi tinggi akan memberi impak kepada kemenjadian murid secara holistik, menjadi insan yang sejahtera dan mensejahterakan. Baik, sekali lagi Dr. Faizi, saya bagi pihak PPD Selangor ribuan terima kasih. Okey, kita raikan yang berada pendengar-pendengar semua, jangan lupa isi Google Form kehadiran kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar dalam YouTube ni kami raikan kan kita akan masukkan dalam SPL KPM. Jadi jangan lupa isi Google Form kehadiran yang telah pun disangkutkan pada ruangan chat YouTube tersebut. Jadi sekali lagi kepada Dr. Hairul Faizi, permulaan yang baik kita buka kan, kita buka pintu ni kan. Jadi kita akan sama-sama tambah yang terakhir. Tambahan terakhir saya ialah saya mencabar semua guru-guru dapat membuat satu kajian tindakan sekurang-kurangnya setahun. Sebab biasanya bila kita bagi ceramah ni memang yang ramai berminat tapi akhirnya tak ada yang buat. Jadi itu sebagai satu cabaran lah kepada tuan-tuan puan semua untuk kita buat kajian tindakan. Sebenarnya kalau tak dapat menulis dengan baik pun, tapi kalau ada intipati tu dah cukup baiklah sebenarnya, di mana kita ada idea kan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bimbing lah dalam siri-siri yang seterusnya. Proses. Proses pembelajaran tu doktor kan, ulangan pengalaman dan juga kita teruskan Baiklah, sekali lagi alhamdulillah kepada para penonton para pendengar di ruangan YouTube secara maya ni, kami ucapkan jutaan terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah apa yang kita bincangkan, apa yang kita bicarakan pada malam pada petang pada petang ini kita harapkan akan membangkitkan semangat dan juga pemangkin kepada guru-guru yang berjiwa pendidik dan juga berjiwa murni untuk meneruskan penulisan meneruskan laporan kajian tindakan, dan percayalah berdasarkan lokaliti kelas, sekolah, cikgu-cikgu sendiri jadi kita buat back to basic berdasarkan kelas kita, sekolah kita Baiklah, sekali lagi bicara ilmu untuk jom tulis kajian tindakan dari sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Selangor mengucapkan jutaan terima kasih. Entah lidah salah sebut, entah mata salah pandang, entah kata salah tingkah, kami mohon kemaafan atas segala kekurangan, dan insyaAllah kita tamatkan sesi bicara ilmu siri pertama ni, jom tulis kajian tindakan. InsyaAllah kita akan susul dengan siri-siri yang berikutnya dan juga dengan platform-platform yang berikutnya percayalah, insyaAllah kita akan usahakan. Dan kami mengucapkan sekali lagi 8 Syawal hari ini masih sempat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan kami menghargai segala kesetiaan dan juga amanah yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan seperti mana lagu Guru Malaysia kita, amanah yang diberi kita tak akan persiakan. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih dan semoga bertemu lagi dalam bicara ilmu siri yang berikutnya untuk jom tulis kajian tindakan. Terima kasih, salam hormat dan salam penuh inspirasi dan amat menginspirasikan daripada Dr. Faizi dan juga kru-kru kami semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.